wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, baik. Ayat 30 muka surat 191 ayatnya wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah, itu ayatnya. Okey, baik. Wadan qalat telah berkata, wadan qalat telah berkata, al-yahudu orang-orang Yahudi, al-yahudu orang-orang Yahudi, Uzair, Uzair itu terjemah dia Uzair. Dalam bahasa Inggeris terjemahnya Ezra. Okey, Ezra. Namanya Uzair, orang putih panggil Ezra. Orang Yahudi telah berkata Uzair ataupun Ezra ibnullah, anak Allah. Ibnullah, anak Allah. Wa dan qalat telah berkata An-Nasara orang-orang Nasrani. An-Nasara orang-orang Nasrani. Al-Masih Isa lah. Al-Masih Isa ibnullah, anak Allah. Okey, baik. Itu ayat pertama kita hari ini. Puan Hayati telah terjemahkan Puan Hayati ayat pertama kita ayat 30 ni, Puan Hayati. Dan telah berkata oleh Yahudi Uzairun tu apa? Uzair lah, terjemah dia Uzair juga. Uzair anak Allah, dan telah berkata orang-orang Nasrani Al-Masih anak Allah. Okey, baik. Kenapa Allah Ta'ala cerita pasal ni? Sebenarnya ayat ni ada kaitan dengan ayat sebelumnya. Kalau kita tengok surah ni lebih pada fokusnya kepada orang musyrikin Mekah. Sebab dalam surah ni nak beritahu pada orang Mekah, kamu lepas ni tak boleh lagi buat haji di kota Mekah ni. Kamu lepas ni sama ada masuk Islam ataupun keluar pada kota Mekah. Kalau tak nak diperangi, keluar pada kota Mekah. Okey, baik. Ayat minggu lepas, ayat 29. Kalau kita tengok balik ayat 29, kita semua tengok ayat 29 ni, saya terjemahkan ayat 29. Allah Ta'ala berfirman, perangilah orang yang tidak beriman dengan Allah dan tidak juga dengan hari akhirat. Dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan mereka tidak beragama dengan agama yang benar di kalangan orang-orang yang diberikan kitab. Jadi, ayat kita minggu lepas, Allah Ta'ala suruh perangi orang-orang yang tidak beragama dengan agama yang benar. Orang Yahudi merasakan mereka orang agama, orang Nasrani pun merasakan mereka orang agama. Tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala mereka tidak beragama dengan agama yang benar. Agama Yahudi sebelum Nabi Isa datang, sebelum Nabi Muhammad datang, memang agama yang benar. Setelah Nabi Isa, mereka kena ikut Nabi Isa AS. Tinggalkan yang mereka amal sebelum ni. Mengikut Nabi Isa, sebelum Nabi Muhammad datang, mereka memang agama yang benar. Tapi setelah Nabi Muhammad datang, mereka kena tinggalkan agama mereka ikut ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi, orang Yahudi dan Nasrani, walaupun mereka rasa mereka orang agama, tapi di sisi Allah mereka tidak menjalankan agama. Mereka tidaklah mengikut agama yang benar. Walaupun mereka rasa mereka agama benar. Itu ayat minggu lepas. Jadi ayat kita sekarang, Allah Ta'ala nak terangkan. Ayat kita hari ini, ayat 30, Allah Ta'ala nak terangkan. Kenapa aku kata agama mereka agama tak benar? Kenapa aku kata agama mereka agama yang salah? Okey, baik. Pertama sekali, kerana orang Yahudi berkata Uzair anak Allah. Bukanlah makna kerana satu ni je dia tak benar. Banyak lagi alasan-alasan, sebab-sebab untuk kita kata agama Yahudi tak benar. Tapi salah satunya ialah mereka berkata Uzair anak Allah. Baik, siapa Uzair? Uzair adalah seorang Nabi ataupun wali yang memimpin Bani Israel kepada jalan yang benar. Satu hari dia keluar pada kampung dia meninggal dunia. Jadi orang kampung ni, dia ni orang famous, orang hebat, orang glamour yang dari sudut kebaikan ketakwaan di kampung dia.
Tiba-tiba dia keluar hilang. Dia keluar kampung hilang. Orang kata dia dah mati. Semua kampung tahu dia dah mati. Jadi cerita pasal dia diteruskan setelah generasi ke generasi. Selepas 100 tahun dia hilang, tengok-tengok dia balik semula ke perkampungan dia. Bila balik semula, maka dia balik semula bukan sekadar balik semula, dia balik semula memimpin orang Yahudi mengalahkan tentera Nebuchadnezzar. Tentera yang telah merobohkan Baitul Maqdis, dia telah kalahkan. Jadi bila dia ni hilang lama, balik semula lepas 100 tahun, maka Yahudi anggap dia ni anak Allah. Dia ni anak Allah. Allah hantar anak dia untuk bantu kita mengalahkan orang-orang yang telah merobohkan Baitul Maqdis. Allah Ta'ala hantar anak dia pada kita. Dia anggap Uzair tu anak Allah. Sebab Allah Ta'ala nak suruh dia, Uzair ni, bantu kita mengalahkan tentera Nebuchadnezzar ataupun bahasa Arab sebut Bukhtansar yang telah merobohkan Baitul Maqdis. Jadi daripada cerita ni kita faham, bukan semua Yahudi yang anggap Uzair anak Allah. Betul kan? Sebab Yahudi yang datang, Uzair ni zaman Nabi bila? Zaman Nabi Yahya dan Nabi Zakaria. Dekat-dekat dengan zaman Nabi Isa AS. Uzair ini, dia ketika zaman Nabi Yahya dan Nabi Zakaria AS. Lepas orang bunuh Nabi Yahya dan Nabi Zakaria, itulah Allah Ta'ala hantar Nebuchadnezzar hancurkan Baitul Maqdis dengan orang Yahudi. Jadi dia datang lepas zaman tu. Dia datang lepas zaman tu, sebelum zaman Nabi Isa AS, maka orang anggap dia sebagai anak Tuhan. Jadi Yahudi yang sebelum tu, zaman Nabi Musa, zaman Nabi Daud, zaman Nabi Harun, zaman Nabi Joshua, mereka tidak ada seorang pun yang menganggap Uzair anak Allah sebab Uzair tak ada lagi. Jadi maksudnya Yahudi yang terkemudian. Yahudi yang terkemudian dekat-dekat dengan zaman Nabi Isa, dekat-dekat dengan zaman Nabi Muhammad, mereka je anggap Uzair anak Allah. Ada orang tanya, begitu Ustaz, orang Yahudi ramai-ramai kata kami anak Allah. Tengok muka surat 111. Muka surat 111 surah Al-Ma'idah ayat 18. Kita dah lalu tolong baca terjemah dia, Puan Inun Mahwi. Tolong baca Puan Inun, boleh tak Puan Inun? Muka surat 111 ayat atas sekali. Orang-orang Yahudi, dengar Ustaz? Dengar. Alhamdulillah dengar. Orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, kami adalah anak-anak Allah dan yang amat disayanginya. Katakanlah wahai Muhammad, kalau betul demikian, maka mengapakah ia menyeksa kamu dengan sebab dosa-dosa kamu? Sebenarnya bukankah sebagaimana yang kami dakwakan, bahkan kamu semuanya adalah manusia biasa di antara manusia-manusia lain yang diciptakannya. Ia mengampunkan bagi sesiapa yang dikehendakinya menurut aturan serta hukum syaratnya. Demikian juga ia menyeksa sesiapa yang dikehendakinya. Dan ingatlah, bagi Allah jualah kuasa pemerintahan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya. Dan kepada Allah jualah tempat kembali. Okey. Terima kasih Puan Inun. Ayat atas sekali Allah Ta'ala kata, orang Yahudi berkata kami adalah anak Allah. Ni, orang Yahudi ramai-ramai kata kami adalah anak Allah. Baik. Maksud kami adalah anak Allah dalam ayat ini bukanlah makna hubungan ayah dan anak dari sudut genetik. Dia ayah kandung, aku anak kandung. Bukan. Maksud anak dalam ayat 18 surah Ma'idah ni adalah anak yang terlalu rapat. Maksud anak tu adalah yang terlalu rapat. Contoh, kat office, ada seorang staff office baik sangat dengan bos. Baik sangat dengan bos. Jadi kita berkata, dia ni anak bos ni. Dia anak bos. Maksud kita kata dia anak bos ialah dia terlalu rapat sangat dengan bos, bos pun rapat sangat dengan dia. Itu maksud dia anak bos. Kadang-kadang dari sudut umur mungkin dia lagi tua pada bos. Dia umur 40, bos umur 38. Tapi bos baik dengan kita kata dia ni anak bos ni. Contoh. Sebab apa kita sebut anak? Kerana hubungannya terlalu baik. Jadi dalam ayat ini, Yahudi sebut kami adalah anak-anak Allah, bukanlah maksudnya Allah tu ayah, kami ni anak dari sudut genetik. Bukan. Maksudnya Yahudi nak kata, kami ni punya rapat dengan Allah, kami ni punya baik dengan Allah. Seolah-olah kami ni anak Allah. Itu maksud ayat ni. Jadi, zaman tu, orang yang warak, soleh, taqwa, mereka dipanggil anak Allah. Zaman kita sekarang, kalau ada orang yang soleh, warak, taqwa, kita panggil dia wali Allah. Betul kan? Kita panggil dia wali Allah. Zaman tu, siapa yang soleh,
wara' dan taqwa, mereka dipanggil anak Allah. Tak salah kerana bukanlah memberi makna zahir, tapi memberi makna maknawi, itu terlalu dekat. Okey, ada tak kisah Uzair dalam Quran? Ada. Tetapi namanya tak disebut. Cuma kebanyakan mufassirin kata dia adalah Uzair. Tengok muka surat 43. Inilah kisah Uzair 43. Dalam orang putih dia terjemah terus. Dalam orang putih punya terjemahan dia terus terjemah yang cerita ni pasal Uzair. Puan Rohaya, tolong terjemahkan Puan Rohaya Muhammad Syuaib, tolong terjemahkan boleh tak Puan Rohaya? Muka surat 43. Ayat ke berapa Ustaz? 259. 259, okey. Atau seperti orang yang melalui sebuah negeri yang bangunan-bangunannya telah... Puan Rohaya, Yes. ada tak diterangkan siapa orang tu dalam terjemahan Puan? Ada tak? Sekejap ya. Bagaimana Allah menghidupkan... Dalam penerangan nota kaki ke tak ada? Menurut sebahagian riwayat tak ada Ustaz? Tak ada, tak apa. Okey, tak apa. Ada tak siapa-siapa punya terjemahan diterang siapakah orang tu? Dalam putihnya ada like the one, or you can see Uzair. Kat sini Uzair. Orang putih punya terjemah dia terus terangkan Uzair. Tapi nama Uzair tidak ada dalam ayat ni. Okey, baca semula Puan Rohaya boleh? Atau seperti orang yang melalui sebuah negeri yang bangunan-bangunannya telah roboh hingga menutupi runtuhan atap-atapnya, dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur. Lalu Allah mematikannya orang itu selama 100 tahun. Kemudian dibangkitkannya, menghidupkannya kembali. Dan Allah bertanya, berapa lama engkau tinggal di sini? Dia orang itu menjawab, aku tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, tidak. Engkau telah tinggal 100 tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu yang belum berubah. Dan lihatlah keldaimu yang telah menjadi tulang belulang. Dan agar kami jadikan engkau sebagai tanda kekuasaan kami bagi manusia. Lihatlah tulang belulang keldai itu, bagaimana kami menyusunkannya. Kembali kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka ketika itu telah jelas baginya, dia pun berkata, aku mengetahui bahawa Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Berapa lama dia tidur? 100 tahun dia tidur. 100 tahun dia tidur, Allah Ta'ala bangkitkan balik. Apa tujuan dia? Allah Ta'ala kata, untuk kami menjadikan kamu sebagai tanda kekuasaan Allah ke atas manusia. Allah buat macam tu supaya orang Yahudi semakin yakin dengan kuasa Allah. Tapi syaitan tipu mereka. Mereka telah anggap Uzair anak Allah. Samalah juga macam orang Nasrani. Allah Ta'ala bagi kelebihan kepada Nabi Isa AS. Boleh hidupkan orang mati. Boleh sembuhkan orang buta dan sopak sejak kecil. Boleh buat burung daripada tanah liat. Allah Ta'ala buat benda tu pada Nabi Isa untuk tunjuk, pertama mujizat Nabi Isa, kedua kuasa Allah. Pertama nak untuk tunjuk pada kaum dia, ini mukjizat Allah bagi pada Isa. Kedua untuk tunjuk kuasa Allah yang bagi benda tu pada dia. Tapi orang-orang yang tengok tu, cerita orang-orang yang datang kemudian yang tahu cerita tu telah disesatkan oleh syaitan dengan anggap itulah Tuhan. Sebab tu dia boleh hidupkan orang mati. Sebab tu dia boleh sembuhkan orang buta dan sopak. Okey. Kita lepas orang Yahudi, Allah Ta'ala sebut pula kesesatan orang Nasrani. Kesesatan orang Nasrani ialah dengan sebab mereka berkata Al-Masih Isa anak Allah. Al-Masih Isa anak Allah. Orang Nasrani mereka mengatakan, oh ya, Nabi Isa adalah anak Allah. Kenapa Nabi Isa dipanggil anak Allah? Al-Masih dari sudut bahasa, dari sudut lughawi. Al-Masih, okey, dari sudut bahasa, pertama memberi makna Al-Mubarak, yang diberkati. Nabi Isa memang diberkati, lahir-lahir boleh cakap dan sebagainya. Yang kedua terjemah Al-Masih yang menyapu. Kerana Nabi Isa AS, dia buat orang buta, dia sapu mata orang buta tu, sembuh. Orang kena sopak, disapu orang sopak kat kulit, sembuh. Yang ketiga, maksud Al-Masih adalah yang disapu. Yang disapu. Kenapa Nabi Isa dipanggil Al-Masih? Kerana Nabi Isa AS lahir-lahir, kepalanya telah berminyak sebagaimana baru disapu minyak. Sebab tu namanya dipanggil Al-Masih. Okey, baik. Orang Nasrani terbagi pada 3 golongan.
Pertama Ya'qubiyah, kedua Nasturiyah, ketiga Taslis. Ya'qubiyah adalah orang yang berkefahaman Isa tu Tuhan, Tuhan tu Isa. Manakala Nasturiyah adalah orang yang berkefahaman Tuhan tu ada tiga. Tuhan ayah, Tuhan ibu dan Tuhan anak. Dipanggil Nasturiyah. Orang Buddhis sekarang panggil Nasturian. Manakala yang ketiga dipanggil Taslis. Taslis tu Trinity. Orang Indonesia sebut Tritunggal. Itu kesesatan orang Nasrani yang anggap Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Walaupun mereka rasa mereka beragama. Orang Kristian ini ada yang semayang, ikut cara dia lah. Ada yang puasa, ada yang tak kahwin, ada tak makan khinzir. Mereka pun tak minum arak dengan merasakan mereka orang agama. Tapi bagi Allah mereka ikut agama yang tak benar. Kita ulang kaji balik. Tiga kefahaman orang Kristian. Tiga-tiga tu ada dalam muka surat 120. Buka muka surat 120. Kalau kita nak tengok kesesatan orang Kristian yang terbagi pada tiga golongan tu, bukalah muka surat 120. Tolong baca terjemahan dia. Puan Wan Nur Aini. Tolong baca. Ayat 120 tu. Tiga ayat. Ayat 72, 73 dan 75. Okey. Bismillah. 72 dulu. Ya, okay. Yang 72 ni nama dia Ya'qubiyah. Nama dia Ya'qubiyah nama dia. Okay. Ya. Demi sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata bahawasanya Allah Allah ialah Al-Masih ibni Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kamu, bahawasanya sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya Allah haramkan kepadanya syurga dan tempat kembalinya ialah neraka. Dan tiadalah seorang penolong pun bagi orang-orang yang berlaku zalim. Okey. Sekejap puan . Yang tadi adalah nama dia Ya'qubiyah, iaitu orang yang anggap Isa tu Tuhan, Tuhan itulah Isa. Dia tak kata Isa anak Tuhan, dia kata Isa tu sendiri Tuhan. Ini kafir hukum dia. Ayat 73 puan. 73 ni dia panggil Taslis. Orang Putih sebut Trinity. Indonesia sebut Tritunggal. Taslis tu berasal daripada perkataan tiga. Tolong terjemahkan dia, Puan Wan Nur Aini. Nasturiah tu apa Ustaz? Ya? Nasturiah. Nasturiah tu yang anggap Tuhan tu ada Tuhan ayah, Tuhan mak, Tuhan anak. Ayat lepas ni. Oh, bukan yang 73 tu Nasturiah. Bukan. Ya, saya silap ya. tu dulu Ustaz dah bagi ada tulis ni. Oh, saya silap kot dulu. Maafkan saya lah kalau macam tu. Oh, saya silap. Saya silap lah kalau macam tu. Kalau saya tulis dulu macam tu, maksudnya saya silap lah tu. Minta maaf lah. Okey? Okey, 73 ya. Ya. Demi sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata bahawasanya Allah ialah salah satu dari tiga Tuhan. Padahal tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Tuhan yang Maha Esa. Dan jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, sudah tentu orang-orang yang kafir dari antara mereka akan dikenakan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Okey, ini nama dia Taslis. Orang yang kata Tuhan tu satu. Tapi dalam satu tu ada tiga. Dia tiga tapi sebenarnya dia satu. Dia satu tapi tiga. Tu yang pening. Satu ayat lagi puan, 75. 74. 74 ayat, 5 je. 75. Oh, 75. Okey. Tiadalah Al-Masih ibni Maryam itu melainkan seorang rasul yang telah terdahulu sebelumnya beberapa orang rasul. Dan ibunya seorang perempuan yang amat benar. Mereka berdua adalah memakan makanan seperti kamu juga. Lihatlah bagaimana kami jelaskan kepada mereka keterangan-keterangan yang tegas yang menunjukkan kesesatan mereka. Kemudian lihatlah bagaimana mereka dipalingkan oleh hawa nafsu mereka dengan menerima kebenaran yang jelas nyata itu. Dulu saya kata ni apa puan? Malkaniyah ke? Puan ada tulis tak yang ni? Ya, Malkaniyah. Malkaniyah. Bukan Malkaniyah. Maafkan saya. Ini nama dia Nasturiyah. Oh, yang ni Nasturiah. Malkaniyah tu Padang. Okey, baik. Yang fahaman ketiga ni ialah Allah tu tiga. Tuhan tu tiga. Tuhan ayah, Tuhan ibu dan Tuhan anak. Jadi ketiga-tiga ni adalah kafir. Ketiga-tiga ni adalah sesat. Yang betulnya adalah Malkaniyah. Yang itu betul. Silap Dulu mungkin saya silap, maafkan saya. Yang betulnya adalah Malkaniyah
iaitu orang yang anggap Isa tu adalah hamba Allah dan Rasulullah. Mereka lah orang yang benar iman pada Nabi Isa alaihissalam. Mereka ni ada kefahaman mereka masih terus zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ada orang-orang Kristian zaman Nabi Muhammad yang tak anggap Isa tu Tuhan, yang tak anggap Isa tu anak Tuhan, yang tak anggap Isa tu 3 in 1, 3 dalam 1. Contohnya siapa? Raja Najasyi. Raja Najasyi, Raja Habsyah. Kan masa Nabi hantar pada tahun 5 kenabian, Nabi hantar kumpulan, 2 kumpulan hijrah ke Habsyah. Maka raja tu adalah raja Kristian yang mana dia berkefahaman Malkaniyah, iaitu Isa bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, bukan 3 in 1. Isa adalah hamba Allah dan Rasulullah. Sebab tu bila Islam datang, dia senang menerima agama Islam. Kemudian masa dia meninggal dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat jenazah untuk dia, solat jenazah ghaib untuk dia. Nama dia adalah Ashamah. Nama dia adalah Ashamah. Okey, baik. Ustaz, saya confused. 72 Yaqubiyah. Okey, betul. 73 Taslih. Taslis, ya betul. Taslis. 75 tu Malkaniyah. Nasturiyah, bukan Malkaniyah, Nasturiyah. Okey. Terima kasih. Sama-sama. Okey. Apa saya nak cakap tadi? Okey. Sebab apa mereka menigakan Tuhan? Sebab apa mereka ni, Yahudi dan Nasrani ni, sebab apa mereka mengatakan Tuhan tu lebih pada satu? Pertama, memang sebab mereka kena tipu dengan syaitan lah. Kedua, mereka merasakan kesempurnaan sesuatu mesti kena ada isteri dan anak. Orang kalau duit banyak, kereta hebat, rumah besar, tapi kalau tak ada bini, tak ada anak, orang anggap dia tak sempurna. Dia rumah banyak, tanah banyak, duit berjuta dalam bank, tapi tak ada isteri, tak ada anak, orang tetap anggap dia orang tak sempurna. Jadi orang Yahudi dan Nasrani dalam ayat ni mereka anggap Tuhan tu takkanlah seorang-seorang, boring, okey, sunyi. Maka dia kena ada teman. Oleh kerana itulah dia kata Maryam tu isteri Tuhan, Isa tu anak Tuhan. Ini yang kedua. Sebab tu orang yang mula-mula mereka kan ajaran Tuhan tu 3, nama dia Saint Paul. Saint Paul ni dia datang lebih kurang 100-200 tahun lepas zaman Nabi Isa AS. Dia nak tackle Raja Rom. Dia nak tackle Raja Rom untuk masuk Kristian. Raja Rom ni adalah seorang raja yang berkefahaman politism. Politism Tuhan lebih pada satu. Raja Rom adalah seorang raja yang berkefahaman politism. Jadi Tuhan tu lebih pada satu. Kalau dia nak ajak masuk ke agama Kristian, cakap Allah tu satu je, dia takut Raja Rom tak nak, maka dia kata Tuhan kami pun 3, ajaran kami, Tuhan kami ada 3 juga. Lepas situlah Raja Rom nak masuk agama Kristian, tapi kefahaman yang salah. Yang kedua. Yang ketiga, kenapa mereka kena tipu macam ni? Mereka kata Tuhan tu ada banyak. Kerana ke akhirat kelak, sekiranya Tuhan ayah tak boleh ampunkan mereka, maafkan mereka, Tuhanmu ada. Sekiranya Tuhan mak, Tuhan ayah, dua-dua tak nak ampun dan maafkan mereka, Tuhan anak ada. Itu sebab mereka menigakan Tuhan. Okey, baik. Seterusnya, saya baca terjemah dia. Dan telah berkata, Dan Uzair orang Nasrani berkata Al-Masih Isa adalah anak Allah. Seterusnya, zalika demikian itu, qauluhum kata-kata mereka, bi dengan afwahihim mulut-mulut mereka. Afwah adalah jamak kepada famun. Afwahihim mulut-mulut mereka. Yudahi'una mereka meniru. Resemble. Yudahi'una mereka meniru. Qaula kata-kata. Alladzina orang-orang yang kafaru kafir min daripada qablu sebelum mereka. Qatalahum melaknat mereka. Sebenarnya qatala ni memerangi. Maksud memerangi di sini adalah qatalahum melaknat mereka.
qatalahum melaknat mereka Allahu oleh Allah. Allahu oleh Allah. Melaknat mereka oleh Allah. Anna bagaimana boleh. Anna bagaimana boleh. Ataupun bagaimana mungkin. How can. Kita terjemah. Yufakun mereka dipalingkan. Yufakun mereka dipalingkan. Mereka dipalingkan, dipesongkan, semua boleh. Yufakun mereka dipalingkan. Okey. Baik, terjemahkan dia. Puan Masyitah boleh terjemahkan tak Puan Masyitah? Demikian itu kata-kata mereka dengan Mulut-mulut mereka. dengan mulut-mulut mereka, mereka meniru kata-kata orang-orang yang kafir daripada sebelum mereka melaknat mereka oleh Allah, bagaimana boleh mereka dipalingkan. Okey, baik. Kata-kata hanya bersandarkan mulut. Kita panggil tuduhan atau fitnah. Kata-kata yang hanya bersandarkan mulut, tuduhan atau fitnah. Kalau kita lah, orang cakap kita macam-macam, kita berkata, sedap mulut awak je cakap kan? Sedap mulut awak je cakap. Mana bukti? Mana dalil? Mana bukti? Mana dalil? Sama juga Allah Ta'ala kata, mereka cakap kau sedap mulut je. Maksud mereka cakap sedap mulut ialah, mereka cakap tidak bersandarkan sandaran. Sama ada mana-mana kitab Allah turunkan, ataupun Allah Ta'ala bagi wahyu pada mana-mana Nabi. Okey, katakanlah mereka tak nak ikut Quran. Mungkin ada dalam Bible, Allah Ta'ala kata ni anak aku Isa. Isa kata tu ayah aku Allah, contoh. Ataupun dalam Bible tak ada Quran, tak ada. Mungkin ada dalam Zabur ke, Allah Ta'ala kata tu anak aku tu, Isa tu, Maryam ni isteri aku. Ataupun Allah Ta'ala turunkan dalam Taurat ke, ataupun dalam Suhuf Ibrahim ke, Allah tak pernah turunkan dalam mana-mana kitab, dan Allah Ta'ala tidak pernah sampaikan pada mana-mana Nabi yang Allah kata Allah Ta'ala ada anak, ada isteri dan sebagainya. Allah Ta'ala tak pernah kata. Jadi Allah Ta'ala kata, kata-kata mereka hanya ikut sedap mulut mereka. Kalau tanya, mana dalil? Mana bukti? Mana sandaran kamu cakap ni? Kita nak cakap satu ada sandaran. Apa sandaran awak? Quran. Apa sandaran awak? Hadis. Apa sandaran awak? Kata-kata Nabi ke, kata-kata sahabat ke, tu sandaran kita. Jadi mereka, apa sandaran mereka? Mereka kata, dah kami dengar tok kami cakap. Kami dengar nenek kami jawab. Kami ikut je lah. Sama perangai macam orang-orang musyrikin. Tengok surah An-Najm. Juzuk 27 surah An-Najm. Okey. Muka surat, kalau buka muka surat 27. Muka surat 526. 526. 526. Tolong baca terjemah dia. Tuan Haji Mawardi, tolong baca Tuan Haji Mawardi. Okey. Ayat daripada ayat 19 sampai 23. 19 sampai 20, 19 saya. Ya, sampai 23, betul. Okey. Maka apakah patut kamu orang-orang musyrik menganggap berhala Al-Lata dan Al-Uzza dan Manat, ya. Al-Manat, ya betul. Al-Manat. Dan Manat yang ketiga yang paling akhir sebagai anak perempuan Allah. Apakah patut untuk kamu yang lelaki dan untuknya yang perempuan? Yang demikian itu tentulah suatu pembahagian yang tidak adil. Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan nenek moyang kamu mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun untuk menyembahnya. Mereka hanya mengikut sangkaan dan apa yang diingini oleh keinginannya. Padahal sungguh tidak telah datang petunjuk daripada Tuhan mereka. Okey, terima kasih Tuan Haji Mawardi. Allah Ta'ala kata dalam ayat ni, orang musyrikin Mekah, mereka ada Tuhan yang besar lah, ramai, banyak Tuhan mereka sebenarnya, 360 buah berhala di sekeliling Kaabah. Tapi yang besarnya ada 4 lah. Hubal, Lata, Uzza, Manat. Ni yang besar Allah Ta'ala sebut kat sini. Jadi Hubal tu yang paling besar, manakala yang Lata, Uzza, Manat ni anak Tuhan bagi mereka.
Jadi kalau tanya mereka, mana sandaran kamu dapat yang ni nama Lata Allah Ta'ala bagi, yang ni nama Manat Allah Ta'ala bagi, yang tu nama Uzza Allah Ta'ala bagi. Mana sandaran? Mereka hanya boleh jawab, kami dengan nenek moyang kami panggil. Nenek moyang kami sebut tu, itulah. Nenek moyang kami sebut ni, ni lah. Jadi mereka menamakan Tuhan tu, Tuhan ni, tugas tu, tugas ni. Mereka hanya ikut kata-kata orang sebelum mereka. Mereka hanya ikut kata-kata orang sebelum mereka. Sandaran tak ada, dalil Quran tak ada, dalil hadis tak ada, dalil kata-kata Nabi semua tak ada. Kemudian Allah Ta'ala kata, bagaimana mereka boleh dipalingkan? Baik, kalau mereka kafir, syirik, kata Allah Ta'ala ada anak, kemudian tidak ada mana-mana Nabi, Rasul datang pada mereka, membetulkan mereka, kita kata, bolehlah terima lagi. Mereka dah buat salah, mereka kufur syirik pada Allah, kata Allah Ta'ala ada anak dan sebagainya. Dan tidak ada mana-mana Nabi datang. Tidak ada mana-mana Allah tidak hantar mana-mana Nabi, mana-mana Rasul untuk betulkan kesilapan mereka. Salah juga. Tapi boleh diterima lagi. Masalahnya sekarang, setelah mereka sesat, syirik, kata Allah Ta'ala ada anak, Allah Ta'ala hantar Nabi berserta dengan dalil. Allah hantar para Nabi untuk betulkan kesalahan mereka. Allah Ta'ala hantar Nabi untuk betulkan kefahaman mereka. Dan Nabi tu datang bukan tangan kosong. Nabi tu datang bawa mukjizat. Alasan ni bukan ayat yang Tuan Haji Mordi baca tadi itu yang musyrikin zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musyrikin zaman Nabi Hud tu beribu tahun lepas, beribu tahun sebelum zaman Nabi Muhammad. Orang musyrikin zaman Nabi Hud alaihi salam. Zaman Nabi Nuh orang mula syirik, Allah Taala hantar Nabi Nuh, Allah Taala binasakan. Lepas pada tu, zaman Nabi Hud pun bagi alasan sama juga. Dia kata inilah Tuhan-Tuhan yang nenek moyang kami bagi nama. Tengok surah Al-A'raf. Kita dah lalu surah Al-A'raf Kita baru lalu, kita sekarang juzuk 10 kan. Muka surat 159. 159 ayat 71. 159 ayat 71. Okey. Tolong baca terjemahan dia. Puan Hazar. Tolong baca Puan Hazar Bibi, tolong baca. Muka surat 159 ayat 71. Dia, Hud, menjawab, sesungguhnya kebencian dan kemurkaan daripada Tuhan akan menimpa kamu. Adakah kamu hendak berbahas tentang nama-nama berhala yang kamu dan nenek moyangmu ciptakan sendiri? Padahal Allah tidak menurunkan keterangan untuk itu. Jika demikian, tunggulah. Sesungguhnya aku pun termasuk yang menunggu bersamamu. Okey, terima kasih Puan. Jadi, Nabi Hud pun dah cakap pada kaum dia, kamu nak berbahas dengan aku tentang nama-nama berhala kamu. Nama-nama berhala kamu tu kamu yang namakan. Nenek moyang kamu yang namakan. Bukan Allah Ta'ala turunkan nama dia. Bukan Allah Ta'ala turunkan pasal dia dalam kitab-kitab Allah. Tak, kamu yang reka sendiri. Jadi pertama, bila diajak kepada beriman, mereka bagi alasan, kami dah ikut nenek moyang kami. Yang kedua, kenapa mereka masih kufur? Ni masalah juga ni. Mereka kata, kalau kefahaman kami salah, kalau kami sembah berhala tu salah, Allah mesti dah bagi musibah, azab, bala bencana pada kami. Tapi kami dah lama sembah berhala. Berhala A, berhala B, berhala C, Lata, Uzza, Manat. Tak kena tsunami pun. Tak kena banjir macam kaum Nabi Nuh pun. Tak kena terbalik bumi macam kaum Nabi Lut pun. Jadi bila tak kena musibah-musibah tersebut, maksudnya Allah Ta'ala redha lah dengan kami. Tengok muka surat 271. Kita dah bincang sebelum ni, tapi kita ulang kaji balik. Page 271. Tolong baca Puan Rohana, tolong terjemahkan Puan Rohana. Puan Rohana Hamzah, tolong baca. 271 ayat Atas sekali. 35. Dan berkatalah orang musyrik, jika Allah mengkehendaki, nescaya kami tidak akan menyembah sesuatu apapun selain dia, baik kami maupun bapa-bapa kami, dan tidak pula kami mengharamkan sesuatu pun tanpa izinnya. Demikianlah yang diperbuat orang sebelum mereka, maka tidak ada kewajipan atas para rasul selain daripada menyampaikan amanah Allah dengan jelas.
Okey, apa maksud ayat ni? Orang musyrikin kata, kalau Allah nak, Allah dah lama tak bagi izin kami sembah berhala, tokong dan sebagainya. Tapi kami dah 20 tahun hidup. Kami dah 30 tahun hidup. Kami dah 50 tahun hidup. Sembah berhala, macam-macam berhala. Okey. Allah Ta'ala bagi makan nasi macam biasa, bagi berjalan macam biasa, bagi melihat macam biasa. Kalau Allah tak izin, masa kami nak sembah berhala tokong tu, pok jadi kerah. Contoh, Allah Ta'ala boleh buat. Mereka fikir logik macam tu. Sama lah macam orang Islam hari ni. Buat dosa maksiat, Allah tak bagi apa-apa. Ya, rasa tak apa kot. Allah tak bagi apa musibah pun. Allah tak bagi bencana pun. Allah tak bagi azab pun. Tak apa kot aku tak semayang ni. Tak apa kot aku ambil rasuah ni. Okey je hidup aku. Aku makan benda haram ni. Okey je anak bini aku sihat. Tak ada masalah. Tak apa kot. Tu kefahaman yang tak apa kot. Ayat 36. Seterusnya yang Puan Rohana baca tadi kan. Ayat 36. Allah Ta'ala kata, semua tengok. Sesungguhnya kami telah hantar bagi setiap umat Rasul. Supaya dengan berkata, sembahlah kamu Allah, jauhilah Taghut. Kalaulah Allah redha dengan perbuatan mereka sembah berhala, tokong dan sebagainya, Allah tak payahlah hantar Rasul. Buat penat bazir. Allah biar je lah. Allah Ta'ala hantar Rasul, itulah tanda Allah tak redha dan tak setuju dengan perbuatan mereka. Jadi mereka dah salah. Kefahaman mereka dah salah. Allah Ta'ala hantar pada mereka Rasul, dan Rasul tu bukan datang dengan tangan kosong. Rasul tu datang buat bukti mujizat yang aku ni betul daripada Allah. Tapi Allah Ta'ala kata, bagaimana mungkin mereka boleh dipalingkan? Kita dah bincang perkataan anna. Balik semula ayat kita. Balik semula ayat kita 191 ni, page 191. Perkataan anna adalah untuk satu persoalan yang pelik dan hairan. Ayah dia cikgu, mak dia cikgu, abang dia cikgu, kakak dia pensyarah. Tiba-tiba dia periksa fail. Contohlah periksa fail. Jadi kita yang cikgu dia fikir, macam mana awak boleh fail? Awak ayah awak cikgu, mak awak cikgu, abang awak cikgu, kakak awak pensyarah, tapi awak boleh fail. Macam mana awak boleh fail? Jadi anna ni digunakan untuk soalan yang hairan dan pelik. Bagaimana mereka ni boleh anggap Isa tu anak Allah? Bagaimana mereka boleh anggap Uzair anak Allah? Oleh kerana mereka dah sebati dengan kefahaman ni. Dalam tafsir Pedoman, pengarang dia tulis, benda yang tak betul, benda yang salah, hari-hari disampaikan. Benda tak betul, benda yang salah, hari-hari disampaikan, orang akan anggap benda itu betul. Berita yang benar, berita yang tak benar, yang palsu, hari-hari disampaikan, orang akan anggap benda itu betul, benar, tak palsu lagi. Sama juga kes ni, Isa anak Tuhan, Uzair anak Tuhan ni, benda itu tak betul sama sekali. Tapi hari-hari disampaikan, diwarisi sejak turun-temurun, maka orang ni sampai bila-bila pun takkan berubah kecuali dapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, baik. Sama juga anna yufakun ni. Anna yufakun. Bagaimana mungkin mereka dipalingkan? Ini untuk orang Yahudi dan Nasrani. Orang musyrikin sama juga orang musyrikin Mekah. Mereka tahu Allah buat mereka. Tengok surah Zukhruf. Nak cerita perkataan anna yufakun ataupun anna tu'fakun. Yufakun, tu'fakun tu dia berasal dari perkataan hamzah ataupun alif, fa, kaf. Alif, fa, kaf beri makna penipuan. Sebab tu peristiwa Aisyah dituduh berzina dalam surah An-Nur dipanggil peristiwa ifk. Ifk tu adalah penipuan yang direka-reka. Orang munafik reka cerita Aisyah buat benda tak elok. Itu nama dia ifk, penipuan. Jadi yufakun. Bagaimana mereka boleh ditipu senang-senang? Bagaimana mereka boleh dipesongkan daripada kefahaman yang benar? Tengok muka surah 495. 495. Okey. Muka surah 495 ayat 87. Saya nak tunjuk pada tuan-tuan perkataan fa'anna yufakun. Fa'anna yufakun. Satu persoalan yang sangat pelik. Tolong terjemahkan dia Puan Mainun. Boleh tak Puan Mainun? Page 495 ayat 87. Puan Mainun ada? Puan Mainun? Ustaz, tadi. Ya. Okey. Tadi dengar 495 87. 87. Okay. Dan jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka? Nescaya mereka menjawab, Allah. Jadi bagaimana mereka dapat dipalingkan dari menyembah Allah? Orang kafir musyrikin Mekah, Allah Ta'ala cakap pada Nabi Muhammad,
Kalau kau tanya mereka, kau tanya betul-betul mereka, siapa yang cipta mereka? Mereka jawab Allah. Mereka takkan jawab berhala tu cipta aku, berhala ni cipta aku. Tak. Mereka jawab Allah Ta'ala juga. Habis tu, bagaimana mereka boleh menyembah selain Allah? Sebab tu anna tu digunakan untuk soalan yang pelik sangat dan hairan sangat. Jadi oleh kerana kefahaman dah sebati dalam jiwa dan diri mereka, walaupun disampaikan kebenaran pada mereka, mereka tetap tak nak menerimanya. Okey, baik, seterusnya. Kita masih lagi menceritakan tentang kesesatan Yahudi dan Nasrani. Ittakhazu, mereka telah menjadikan. Ittakhazu, mereka telah menjadikan ahbarahum, pendeta-pendeta mereka. Ahbarahum, pendeta-pendeta mereka. Okey. Ahbarahum, pendeta-pendeta mereka. Wa dan ruhbanahum, rahib-rahib mereka. Ruhbanahum, rahib-rahib mereka. Arbaban, Tuhan-Tuhan. Arbaban, Tuhan-Tuhan. Okey, arbaban adalah jamak kepada Rabbun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbun satu Tuhan. Arbaban, Tuhan-Tuhan. Min daripada duni selain Allah. Okey. Wa dan Al-Masih Ibnu Maryam, anak Maryam. Ibnu Maryam, anak Maryam. Okey, Al-Masih, anak Maryam. Wa sedangkan, waw ni bukan dan, terjemah waw sedangkan. Wa sedangkan, okey. Sedangkan ma tidaklah umiru mereka diperintahkan. Umiru mereka diperintahkan illa kecuali li supaya ya'budu mereka menyembah. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali li supaya ya'budu mereka menyembah ilahan Tuhan wahidan yang satu. Okey, baik, terjemahkan dia. Puan Nurzihan, tolong terjemahkan Puan Nurzihan. Boleh tak Puan Nurzihan ayat 31? Boleh. Mereka telah menjadikan pendeta-pendeta mereka dan rahib-rahib mereka Tuhan-Tuhan daripada selain Allah dan Al-Masih anak Maryam, sedangkan tidaklah mereka diperintahkan kecuali supaya mereka menyembah Tuhan yang satu. Okey, baik. Allah Ta'ala kata, di samping kesalahan orang Nasrani menjadikan Isa anak-anak Allah, orang Yahudi dan Nasrani juga menganggap ahbar adalah nama untuk pendeta Yahudi. Ahbarahum, kita tengok pendeta-pendeta kan. Ahbar tu adalah nama untuk ulama-ulama, ustaz-ustaz bangsa Yahudi. Sedang ceritalah. Manakala ruhban digunakan untuk ulama-ulama, ahli-ahli agama di kalangan orang Nasrani. Ahbar ni dia orang alim, orang yang pandai ilmu agama, tu ahbar. Manakala ruhban dia tak alim mana, cuma dia banyak bagi masa untuk agama. Dia spend masa kat gereja saja, tu ruhban, dipanggil rahib. Orang betul terjemah monks. Okey, monks. Okey. Jadi orang Nasrani dan Yahudi telah menjadikan pendeta mereka dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah dan Nabi Isa bin Maryam. Baik, dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi dan juga Imam Ahmad bahawasanya ada seorang sahabat Nabi yang bernama Adi bin Hatim bin Toy. Adi bin Hatim bin Toy. Dia kata, masa aku dengar berita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tak suka, aku pun lari ke Syam. Dia lari ke Syam, tak suka pasal Nabi, dia lari ke Syam. Masa dia lari ke Syam, dia memeluk agama Nasrani, agama Kristian. Dia orang Arab. Dia lari ke Syam meluk agama Kristian. Kemudian dia kata, setelah berapa lama berlaku peperangan, akhirnya kakak dia kena tangkap dengan orang Islam. Kakak dia kena tangkap dengan orang Islam. Jadi tawanan.
Maka setelah berapa lama kakak dia dibebaskan lalu memeluk Islam. Kakak dia dibebaskan lalu memeluk agama Islam. Dan dia bertemu kakak dia berkata, wahai Adi, pergilah jumpa orang ini dan berimanlah dengan dia. Pergi jumpa orang ni dan berimanlah dengan dia. Jadi kakak dia suruh Adi bin Hatim jumpa Nabi, beriman dengan Nabi. Lalu dia pun pergi, masa tu dia masih Kristian dan memakai salib, lambang salib yang buat daripada perak. Silver lah, buat pada perak, silver. Okey, jumpa Nabi SAW. Lalu dia mendengar Nabi baca ayat ni. Ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Dia kata, wahai Muhammad, kami tak pernah pun sujud menyembah pendeta-pendeta kami dan juga rahib-rahib kami. Kami memang Kristian, tapi kami tak pernah pun sembah rahib dengan berhala dengan pendeta-pendeta ni. Sedangkan Quran kamu kata orang-orang Nasrani menjadikan rahib-rahib mereka sebagai tuhan-tuhan. Kami tak pernah pun sembah mereka. Ini jawapan Adi bin Abi Hatim. Adi ni adalah orang besar. Ayah dia dulu seorang yang sangat dermawan. Sangat-sangat dermawan. Nama ayahnya adalah Hatim bin Hatim Ta'i. Banyak syair-syair Arab yang sebut bahawasanya orang dermawan adalah Hatim Ta'i. Ayah pada dia ni lah. Jadi dia kata kat Nabi, kami tak pernah pun sembah pendeta dan rahib-rahib kami. Kami sembah Isa tu je. Maka Nabi kata, bila mana kamu menghalalkan apa yang dihalalkan oleh rahib pendeta kamu, dan kamu mengharamkan apa yang diharamkan oleh rahib pendeta kamu, itulah makna kamu menjadikan mereka Tuhan. Nampak Mereka tak sembah pun tok guru mereka. Mereka tak sujud pun pada pendeta-pendeta mereka. Tapi di sisi Allah, bila kamu dengar cakap mereka lebih pada cakap Allah, kamu ikut ajaran mereka lebih pada ikut ajaran Allah, kamu seolah-olah menjadikan mereka sebagai Tuhan. Bahasa Melayu ada tak kiasan macam ni? Ada. Bahasa Melayu pernah dengar tak? Bertuhankan duit. Bahasa Melayu. Bertuhankan duit. Adakah maksud bila kita kata dia ni bertuhankan duit, dia ambil duit banyak-banyak, dia susun, dia sujudkan duit tu? Bukan. Bila kita kata dia bertuhankan duit, kerana dia sanggup buat apa saja untuk duit. Haram ke, halal ke, hak orang ke, hak bukan sendiri punya hak ke, benda tu salah di sudut agama ke, salah sudut undang-undang kerajaan ke, jadi dapat duit aku buat. Dia buat semata-mata kerana duit, maka bahasa Melayu sebut bertuhankan duit. Adakah maksud dia bertuhankan duit tu dia menyembah duit? Tak. Dia buat apa saja semata-mata kerana duit. Bahasa kiasan. Sama juga Allah Ta'ala kata orang Nasrani menjadikan berhala-berhala pendeta-pendeta sebagai Tuhan. Bukan maksud dia sujud kat pendeta tu, bukan. Dia dengar dan ikut 100% cakap pendeta tu, walaupun pendapat pendeta tu berlawanan dengan kehendak Allah, maka bagi Allah, dia seolah-olah telah menjadikan pendeta-pendeta sebagai Tuhan. Jadi, orang yang ikut cakap orang lain selain Allah, sedangkan apa yang dia ikut tu berlawanan dengan kehendak Allah, maka dia seolah-olah telah menjadikan orang tu Tuhan lebih pada Allah. Kita kena ikut cakap mak, cakap ayah, cakap ustaz, cakap pemerintah, betul kan? Selagi mana mereka tak suruh buat benda haram. Tapi kalau mereka suruh buat benda haram, kita sanggup ikut kehendak mereka melebihi kehendak Allah, walaupun kehendak mereka berlawanan kehendak Allah, maka di situ kita seolah-olah telah bertuhankan mereka. Sebab tu ayah Nabi Ibrahim, semasa Nabi Ibrahim nasihat ayah dia, wahai ayahku jangan sembah syaitan. Ayah dia bukan sembah syaitan. Ayah Nabi Ibrahim sembah siapa? Ayah Nabi Ibrahim sembah berhala. Tengok muka surat 308. Muka surat 308 ayat 44. Muka surat 308 ayat 44. Okey. Tolong baca terjemah dia Puan Rosna. Boleh tak baca Puan Rosna? Boleh Ustaz. Bismillah. Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu derhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Okey, baik. Ada tak orang sembah syaitan? Mana ada? Syaitan tu tak nampak. Syaitan tu tak nampak. Yang adanya ayah Nabi Ibrahim sembah berhala, sembah patung. Jadi kenapa Nabi Ibrahim nasihat ayah dia jangan sembah syaitan? Ayah Nabi Ibrahim tak sembah syaitan.
ayah Nabi Ibrahim sembah berhala. Habis tu kenapa sebut jangan sembah syaitan? Kerana orang yang sembah berhala, dia sebenarnya ikut syariat syaitan. Orang sembah berhala, dia sebenarnya ikut syariat syaitan. Walaupun tak sembah syaitan, jadi dia seolah-olah sembah syaitan. Kita sembahyang menghadap Allah, orang Islam. Tapi apa syaitan hasut, apa syaitan suruh, apa syaitan bisikkan, semua kita buat. Maka masa tu kita telah menjadikan syaitan lebih pada Allah. Walaupun kita tak ada niat nak sembah syaitan, maka di sisi Allah kita seolah-olah bertuhankan syaitan lebih pada Allah. Sebab tu Allah pesan pada kita dalam surah Al-Kahfi. Tengok surah Kahfi page 299 ayat 50. 299 ayat 50 Allah pesan. Okey? Muka surat 299 ayat 50. Okey. Tolong terjemahkan dia. Tuan Haji Muhammad Rashid. Tuan Haji Rashid, tolong terjemahkan. Tuan Haji Rashid, ayat 50, page 299. Tolong terjemahkan boleh? Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dan adalah dari golongan jin, dia adalah dari golongan jin, maka dia mendurkai pemerintah Tuhannya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunanmu? Sangat buruk iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim. Okey. Terima kasih Tuan Haji Rashid. Allah Ta'ala kata, patut ke kamu jadikan iblis dan keturunannya sebagai pemimpin selain Allah? Tak ada pun satu ajaran, orang tanya, siapa pemimpin kamu, bos kamu? Syaitan. Tak ada pun. Tidak ada mana-mana ajaran agama, kita tanya dia, siapa pemimpin awak? Siapa bos awak? Siapa leader awak? Syaitan. Tak ada pun. Semua kata pemimpin dia pendeta, pemimpin dia sami dia, pemimpin dia dia punya ustaz dia dan sebagainya. Tapi, bila pemimpin tu suruh buat benda yang berlawanan dengan agama, bila pemimpin tu suruh buat benda yang berlawanan dengan Quran dan hadis, berlawanan dengan kehendak Allah, kita buat juga. Zahirnya kita ikut pemimpin yang salah tu, hakikatnya kita ikut syaitan. Hakikatnya kita ikut syaitan. Hakikatnya orang kafir tu ikut syaitan. Dia dipimpin oleh syaitan. Betul Allah Ta'ala kata, patutkah, pantaskah kamu menjadikan iblis dan keturunannya sebagai pemimpin? Mana ada orang agama kat atas muka bumi ni, kita tanya, siapa pemimpin awak? Syaitan. Marah. Kita pergi kat orang kafir sembah berhala semua tokong, awak punya pemimpin syaitan ke? Marah dia kalau kita cakap macam tu. Dia tak kata pun pemimpin dia syaitan. Tapi bila dia ikut pemimpin yang buat ajaran salah, maka di sisi Allah seolah-olah dia ikut syaitan. Jadi kita hari ni, orang Islam, Tuhan kita Allah kan? Haram keluar pada Islam kalau kita anggap Tuhan kita selain Allah. Dari sudut zahirnya. Tapi dari sudut maknawinya, bila kita ikut hawa nafsu, okay, Allah kata jangan buat ni, kita buat juga benda tu. Allah kata kena buat ni, nafsu tak nak buat, kita tak nak buat. Nafsu kata jangan buat, kita pun tak nak buat. Maka walaupun zahir kita sembah menghadap Allah Ta'ala lagi, tapi hakikatnya di sisi Allah seolah-olah kita telah menuhankan nafsu kita lebih pada Allah. Itulah yang ulama-ulama tasawuf sebut syirik khafi. Syirik yang secara tak sedar, syirik yang secara zahirnya nampak macam tak syirik, tapi seolah-olah syirik bagi Allah. Contoh macam ni lah, contoh nak senang faham. Kita ada anak kita, kita besarkan daripada kecil sampai besar. Kita tanggung makan minum dia, bagi duit yuran dia belajar. Kita suruh anak kita, abang pergi kedai beli telur, okey mak nantilah. Abang nanti hujan kat belakang, okey mak nantilah. Dia nak buat cuma dia kata nantilah. Nanti sekarang lepas makan sekarang tolong mak bersihkan bilik air. Okey mak nantilah. Dia nak buat juga cuma lambat sikit. Dia nak buat juga cuma lambat sikit. Kita mak dia ni. Tiba-tiba ada jiran kita minta tolong dia. Contoh nama anak dia Azrul contoh. Azrul boleh tak tolong makcik pergi kedai tak tolong beli bawang kat makcik? Dia yang tadi baring-baring kat sofa, kita suruh nantilah. Jiran tu minta tolong, pum terus salin baju, pum naik motor pergi kedai beli.
Mulut dia tak kata pun, jiran tu lah mak saya sebenar tak. Mulut dia tak kata pun. Mulut dia tak kata pun pada kita, jiran tu mak saya sebenar, yang kat rumah ni bukan mak saya, tak kata pun. Tapi perbuatan dia mendahulukan orang lain berbanding mak dia, perasaan mak dia. Mak dia akan fikir, dia ni ke yang lahirkan kau? Dia ni ke yang bagi kau duit yuran belajar bulan-bulan? Dia ni ke yang bagi susu beli pamper kau tiap-tiap bulan? Betul kan? Aku, mak kau, aku yang jaga kau, beri makan, beri minum, beli pamper, beli susu. Tiba-tiba jiran ni minta tolong. Nak ayah apa yang aku suruh tadi, nantilah, karang, nantilah karang. Betul kan? Dia tak kata, anak tadi, dia tak kata pun. Dia tu mak saya, yang jiran tu mak saya, yang ni kat rumah bukan mak saya. Tak kata pun. Tapi bila dia mendahului orang lain, melebihi mak dia sendiri, maka mak dia akan rasa, aku mak dia ke tu mak dia? Aku mak dia ke tu mak dia? Jiran aku ni mak dia. Akulah mak dia. Betul kan? Macam tu juga hari ni, kita tak kata pun kat mulut kita, Allah bukan Tuhan aku sebenar, Tokong tu Tuhan aku sebenar. Na'udzubillah, kafir murtad kalau cakap macam tu. Kalau orang Islam kata kat mulut dia, Tuhan aku bukan Allah, Tuhan aku ni. Orang ni berhala tu berhala. Kafir keluar pada Islam. Orang Islam tak cakap macam tu. Sebab kalau cakap macam tu, kena muncak balik, murtad keluar pada Islam. Contoh. Okay? Tapi, bila Allah Ta'ala suruh buat, kita buat bodoh, buat dono je. Karanglah nantilah. Tiba bila nafsu kita nak buat benda haram, terus buat benda haram. Jadi, kita punya Tuhan Allah ke nafsu? Tuhan kita Allah Ta'ala ke nafsu? Tu cerita dia kat sini. Jadi ayat ni nak beri pengajaran pada kita. Kita jangan anggap Allah Ta'ala hanya murka bila kita sembah berhala-berhala. Kita jangan ingat Allah Ta'ala hanya akan murka, hanya akan marah bila kita sujud dekat tokong, dekat sami, dekat pendeta dan sebagainya. Tak. Bila kita mendahulukan sesuatu lebih pada Allah, itu pun bagi Allah. Allah Ta'ala anggap kita seolah-olah kita telah menuhankan benda itu selain Allah. Orang Islam hari ini tak sembah berhala, tak sembah tokong, tak sembah pendeta, sami dan sebagainya. Tapi orang Islam hari ini, termasuklah kita pun kadang-kadang bertuhankan nafsu, bertuhankan duit. Bertuhankan nafsu, bertuhankan duit. Orang yang betul-betul sembah berhala dari sudut perbuatan dia, walaupun dia tak ada niat tu sebagai Tuhan, tapi dia sengaja sembah berhala, kafir, murtad hukum dia. Okey? Kafir, keluar pada Islam. Manakala orang yang dia ikut selain Allah, dia ikut nafsu, keinginan jiwa dia, walaupun dia tak kata tu Tuhan dia, maka ulama tasawuf kata dia mengalami syirik khafi. Secara dalamannya, tersembunyi halusnya, dia syirik pada Allah tanpa dia sedari. Hukumnya fasik, tak keluar pada agama Islam. Hukumnya fasik, tak keluar daripada agama Islam. Kena istighfar, taubat pada Allah. Sebab tu doa Nabi ajar, nantilah saya ingat nak share tadi, tak ingat nak share. Nabi ajar, Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada menjadi syirik yang aku sedar. Lindungilah aku daripada melakukan perbuatan syirik yang aku sedar. Maksudnya syirik sebab berhala, sujud pada tu pada ni, memang syirik yang sedar. Aku minta lindung ya Allah, jangan buat aku jadi macam tu. Wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku minta ampun kepadamu ya Allah terhadap perkara syirik yang aku tak tahu. Aku tak sedar syirik rupanya. Aku tak sedar salah rupanya. Aku tak sedar bagi engkau seolah-olah aku telah menduakan engkau. Tak sedar. Minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Allah Taala kata, ulang balik ayat ni, mereka telah menjadikan rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka dan rahib-rahib mereka tuhan-tuhan selain Allah dan Isa bin Maryam. Sedangkan padahal mereka tidak disuruh kecuali menyembah Allah yang satu. Maksud menyembah ialah memberi sepenuh jiwa raga pada Allah yang satu. Kita sembah Allah 5 waktu bagus dah. Tapi waktu selain solat, kita ikut hawa nafsu, ikut kehendak nafsu nak duit, sanggup buat apa saja. Maka masa tu, kita belum lagi jadi hamba Allah yang sebenar. Seterusnya, la tiada, habiskan ayat ni. La tiada ilaha Tuhan, la tiada ilaha Tuhan, illa kecuali huwa dia, kecuali dia, subhanahu maha suci dia,
Subhanahu maha suci dia, dia Allah. Amma daripada apa yang yusyrikun mereka sekutukan. Yusyrikun mereka sekutukan. Mereka ni Yahudi, Nasrani, musyrikin semua termasuk. Tolong terjemahkan dia. Puan Rohana Hashim. Puan Rohana Hashim, tolong terjemahkan Puan Rohana. Boleh? Tiada Tuhan kecuali Dia. Dia maha suci daripada apa yang mereka sekutukan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Isa bukan, Maryam bukan, malaikat bukan, Uzair bukan, pendeta bukan, rahib bukan, hawa nafsu pun bukan. Hawa nafsu pun bukan, duit pun bukan. Yang Allah Ta'alanya satu saja. Allah Ta'ala saja. Kemudian Allah Ta'ala sebut, Maha suci dia. Maha suci dia. Apa maksud Maha suci dia? Maha suci Allah daripada anak dan ada isteri. Orang-orang kafir ni, dia tak kata Allah Ta'ala jahat. Dia tak kata Allah Ta'ala huduh. Dia tak kata Allah Ta'ala buruk. Adalah orang-orang Yahudi yang kurang ajar sikit yang kata Allah Ta'ala miskin, kedekut. Kita dah lalu ayat. Orang Yahudi kata Allah miskin, Allah kedekut. Okey. Itu memang salah, berdosa lah. Tapi dalam kes-kes lain, orang-orang yang mengatakan Allah Ta'ala ada isteri, ada anak, orang tu telah menjatuhkan martabat kedudukan Allah Ta'ala. Kalau manusia kita, orang kata dia ni ada isteri, dia ni ada anak, anak dia dah 3 orang, 4 orang. Saya marah ke? Contohlah orang cakap kat saya, dia ni ada isteri, dia ada anak. Saya marah ke? Woi, jangan cakap aku ada isteri, ada anak. Salah. Saya takkan marah pun sebab manusia ada isteri, ada anak bukan lambang kelemahan, bukan satu tanda kekurangan, bukan satu yang merendahkan. Betul kan? Jadi orang musyrikin kata Allah Ta'ala ada isteri, ada anak. Okey, apa masalahnya? Tak. Bila Allah kita kata ada isteri, ada anak, itu merupakan sifat lemah bagi Allah. Itu merupakan sifat lemah bagi Allah. Sebab Allah Ta'ala bila dia Esa, bila dia tunggal, apa keputusan dia, tiada siapa dan tiada apa boleh bantah. Bila dia buat satu keputusan, dia tidak akan batalkan semata-mata kerana sesuatu. Katakanlah Allah Ta'ala ada isteri. Katakanlah, na'udzubillah, Allah Ta'ala ada isteri. Allah buat keputusan, aku nak binasakan negara sekian-sekian. Aku nak bagi musibah, bagi banjir ke, bagi tsunami, biar hancur negara tersebut. Katakanlah tu kehendak Allah. Dan Allah Ta'ala ada isteri. Isteri kata, tak payahlah bang. I suka tengok negara tu, cantik pemandangan dia. Air terjun dia cantik, sungai dia cantik. Maka Allah Ta'ala pun masa tu, okeylah, macam tu. Allah Ta'ala asalnya nak binasakan tapi isteri dia tak bagi, tak jadi. Itu tanda kelemahan. Itu tanda kekurangan. Itu satu tanda kelemahan, kekurangan. Sebab tu Allah Ta'ala kata, Subhanahu, Maha suci Allah. Manusia, bila ada orang tuduh dia zina ke, liwat ke, betul kan? Satu tuduhan kotor bagi manusia. Maka orang tu kena bersihkan nama dia, menafikan tuduhan tersebut dan kena sucikan balik nama dia. Tapi kalau seorang tu kita kata dia ada isteri, dia ada anak, perlu tak dia bersihkan nama dia? Perlu tak dia sucikan nama dia? Tak perlu. Bukan satu benda kotor pun, bukan satu benda aib pun. Kalau kita kata dia zina, dia liwat, baru dia kena bersihkan nama dia. Tapi bagi Allah, bila kita kata dia ni ada anak, dia ni ada isteri, bagi Allah, itu satu tuduhan yang sangat menjatuhkan kedudukan Allah. Jadi waktu Allah Ta'ala kata Maha suci dia. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda, la ahada asbaru ala adhan sami'ahu min Allah yattakhiduna wa yaj'aluna lahu waladan wa huwa yarzuquhum wa yu'afihim. Apa Nabi kata? Tidak ada seorang pun yang lebih bersabar daripada Allah. Tidak ada seorang pun yang lebih bersabar daripada Allah terhadap kata-kata keji yang disakiti terhadapnya. Kita ini, orang kata kita jahat, orang kata kita buruk, orang kata kita macam-macam, kita sabar kan? Kita sabar, betul? Allah Ta'ala lebih bersabar daripada manusia. Kadang-kadang orang yang kata kat kita tu, kita tak pernah buat baik apa-apa pun kat dia. Kita tak pernah bagi duit, tak pernah bagi sumbangan, tak pernah bagi makanan, tak pernah senyum pun kat dia. Tapi dia mengata kat kita, contoh. Allah Ta'ala, Nabi kata, lagi sabar pada semua orang. Sebab Allah Ta'ala bagi orang tu rezeki. Allah Ta'ala bagi dia kesihatan. Tapi dia boleh kata Allah Ta'ala ada anak.
Jadi bila seorang tu kata ada Allah Ta'ala ada anak, Allah Ta'ala terlalu bersabar dengan dia. Jadi ayat tu nak beritahu, ayat ni nak beritahu bahawasanya bila kita ataupun manusia kata Allah Ta'ala ada isteri ada anak, itu satu kerendahan yang amat sangat bagi Allah. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, bila kita baca surah Al-Ikhlas, Allah suka sangat tau. Kita baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nabi sebut dalam sebuah hadis, Nabi kata, walladhi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu sulusal Quran. Sesungguhnya surah Al-Ikhlas tu, Qul huwallahu ahad tu menyamai 1/3 Quran. Ada seorang lelaki ni, dia suka sangat baca Al-Ikhlas. Maka sahabat lain jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, dia ni suka baca Al-Ikhlas lah. Nabi tanya dia, kenapa? Dia kata, inni uhibbu hadhihi surah. Saya suka sangat surah ni. Hadis ni riwayat Imam Tirmizi daripada Anas bin Malik. Nabi kata, inna hubbaka adkhalaka jannah. Sesungguhnya cinta kamu pada surah ni boleh jadi sebab kamu masuk syurga Allah Ta'ala. Jadi bila kita baca Qul huwallahu, Allah suka sangat, tahu tak kenapa? Pahalanya besar sangat. Sebab bila kita baca surah Al-Ikhlas, kita telah menafikan kefahaman Yahudi yang kata Allah Ta'ala ada anak. Kita telah menafikan kefahaman Kristian yang kata Allah Ta'ala ada anak. Kita juga telah mensucikan kefahaman berjuta-juta manusia yang kata Allah Ta'ala ada anak. Sebab tu Allah Ta'ala suka sangat bila kita baca surah Al-Ikhlas. Maka Allah Ta'ala kata, Maha suci Allah daripada apa yang mereka sekutukan. Habis, Alhamdulillah, habis page ni, kita dah habis tengah juzuk 10. Kita dah habis 1/2 juzuk 10. Okey, masuk setengah yang kedua pula. Ayat seterusnya, ayat 32. Yuriduna, mereka mahu. Yuriduna, mereka mahu. Siapa mereka ni? Mereka ni ulama kata orang-orang musyrikin. Mereka kata orang musyrikin. Sebahagian ulama mengatakan, walau bagaimanapun, Imam Ibn Katsir kata semua. Nasrani, Yahudi, musyrikin semua termasuk dalam ayat ni. Yuriduna, mereka mahu. Untuk yutfi'u, memadam. Yutfi'u, memadam. Okey, baik. Tadi saya cerita pada tuan-tuan, tak habis cerita, maafkan saya. Saya cerita pada tuan-tuan tentang Adi bin Abi Hatim. Adi bin Abi Hatim dia cakap kat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, dia kata, wahai Muhammad, kami sembah Isa, tak sembah pun pendeta-pendeta kami. Maka Nabi kata, lepas Nabi cakap pada dia, Nabi kata, ya Adi, ma taqulu ayadurruka ayyuqala Allahu Akbar. Wahai Adi, apa pendapat kamu? Adakah kamu rasa tak senang? Kamu rasa tak suka, tak selesa kalau aku katakan Allahu Akbar? Allah paling besar. Hal ta'lamu syai'an akbaru min Allah? Kamu rasa ada tak sesuatu yang lagi besar daripada Allah? Ayadurruka ayyuqala la ilaha illallah? Hal ta'lamu ilahan ghairallah? Maka Nabi tanya dia, kamu rasa apa pendapat kamu? Kalau aku kata Allah Ta'ala tu esa, satu, tunggal, tidak ada sesuatu pada Allah. Maka dia kata, aku setuju. Aku terima. Adi bin Abi Hatim kata. Maka lepas dia cakap macam tu, dia pun memeluk agama Islam. Jadi seorang sahabat yang baik pada Rasulullah. Dia seorang sahabat yang banyak menyertai perang bersama Rasulullah SAW. Nama dia Adi bin Abi Hatim. Okey, itu cerita dia tadi lah. Saya lupa nak habiskan cerita tu. Okey, baik. Seterusnya. Yuriduna, mereka mahu untuk yudfi'u, memadam. Yudfi'u, memadam. Okey. Nur Allah, cahaya Allah. Nur Allah, cahaya Allah. Dengan afwahihim, mulut-mulut mereka. Afwahihim, mulut-mulut mereka. Dan ya'ba, enggan. Ya'ba, enggan. Ataupun tidak mahu, not allowed. Ya'ba, enggan, Allahu, oleh Allah. Tidak mahu oleh Allah, enggan oleh Allah, illa kecuali, melainkan untuk yutimma, menyempurnakan. Perkataan yutimma berasal dari perkataan tamam. Jadi yutimma, menyempurnakan nurahu, cahayanya. Nurahu, cahayanya, cahaya Allah, cahaya kemenangan Islam lah maksudnya. Nurahu, cahayanya, his light, religion, cahaya agamanya, walaupun kariha, membenci al-kafirun, oleh orang-orang kafir, al-kafirun,
oleh orang-orang kafir. Terjemahkan dia, Masya Allah hujan. Baru turun hujan. Tuan Haji Syafiq, tolong terjemahkan Tuan Haji Syafiq boleh? Tuan Haji Syafiq, muka surat ayat 32 ni. Bismillah. Mereka mahu untuk memadam cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka dan enggan oleh Allah kecuali untuk menyempurnakan cahayanya walaupun membenci oleh orang-orang kafir. Okey. Ayat terakhir tu kan, walau karihal kafirun. Biasa dengar kat mana tu? Walau karihal kafirun tu. Walau karihal kafirun tu dengar dekat takbir raya kan? Wa hadzamal ahza, apa ayat dia? Walau karihal kafirun, apa ayat takbir raya tu kan? Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa dzamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah. Lupa dah takbir raya lama tak raya. Tapi dalam takbir raya tu kita jumpa kan, walau karihal kafirun. Walaupun orang kafir membenci, Allah Ta'ala tetap akan menyempurnakan agama Allah. Walaupun orang Kristian, Yahudi, Nasrani bergabung dengan musyrikin untuk padam agama Allah, Allah Ta'ala tidak akan benarkan agama Allah terpadam. Allah Ta'ala tetap akan sempurnakan cahaya agamanya. Baik. Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, yuriduna, mereka mahu. Siapa mahu? Orang musyrikin mahu, orang Yahudi mahu, orang Nasrani mahu, orang Majusi mahu. Semua orang kafir mahu. Tak kisahlah. Walaupun surah ni dia punya fokus untuk orang musyrikin Mekah. Surah ni fokus untuk musyrikin Mekah. Tapi Allah Ta'ala sebut yuriduna, mereka mahu umum. Semua orang kafir, non-Muslim, semua mereka mahu untuk memadam cahaya agama Allah dengan mulut-mulut mereka. Maksudnya, mereka akan sentiasa guna mulut mereka untuk fitnah Islam, burukkan Islam, sebarkan kebencian pada orang ramai tentang Islam. Kalau boleh, mereka nak tak ada seorang pun orang Islam. Sama ada mereka nak orang bunuh semua orang Islam, ataupun mereka nak orang kafir keluar, orang Islam keluar pada Islam, jadi kafir macam mereka juga. Baik. Hikmah Quran. Dr. Hamka tulis dalam buku dia. Allah guna lafaz yuriduna. Yuriduna dalam grammar, dalam bahasa Arab, yuriduna memberi makna present tense dan juga future tense. Present tense dan juga future tense. Maksudnya, mereka bukan zaman Nabi Muhammad saja. Mereka bukan zaman Fatah Mekah saja. Mereka bukan zaman turun Quran ni sahaja. Mereka nak padam cahaya Islam. Mereka sekarang, esok lusa, senantiasa, sampai bila-bila pun mereka akan memadam cahaya Allah, cahaya Islam dengan mulut-mulut mereka. Pertama sekali, mereka akan guna mulut mereka untuk kutuk Islam, hina Islam, sebarkan cerita tak betul tentang Islam, sebarkan dalam berita-berita, dalam media-media yang Islam ni jahat, mengganas. Islam kahwin budak-budak, Islam tak adil, Islam kasar, Islam tu, Islam ni. Jadi orang kafir ni, tak kisah agama apa pun mereka akan senantiasa cuba untuk memadam cahaya Islam dengan mulut-mulut mereka. Baik. Kenapa tak kata pedang? Kenapa tak ada senjata? Baik. Betul kan? Sekarang ni orang kafir, dia bukan guna mulut, guna bom terus. Hancurkan negara Islam, hancurkan orang Islam. Dalam ayat ni, dalam surah ni, ayat ini Allah Ta'ala turunkan setelah berlaku Fatah Mekah. Setelah berlaku, orang Nabi SAW dapat tawan kota Mekah. Jadi lepas Nabi dapat tawan kota Mekah, orang Mekah berani lawan tak? Orang Mekah berani tak nak lawan Nabi dengan pedang? Tak berani. Seorang hambuk tak berani. Sebab dah berlaku Fatah Mekah. Sebelum tu beranilah. Jadi Allah Ta'ala cakap pada Muhammad, pada Nabi dan lain, Allah Ta'ala kata, mereka yang mengalah, yang lari keluar, yang still tak nak beriman tu, jangan ingat mereka berdiam diri. Mereka akan senantiasa fikir, nak buat, nak rancang supaya cahaya Islam terpadam. Sampailah hari ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pernah tak senyap berita-berita orang kafir serang negara Islam, berita orang kafir serang negara Islam, berita orang kafir bunuh orang Islam, berita orang kafir cerita buruk tentang orang Islam. Sampai bila-bila pun tak akan habis. Sampai bila-bila pun tak akan habis berita-berita orang kafir bunuh orang Islam, hancurkan negara Islam, porak-porandakan negara Islam, orang kafir kutuk orang Islam,
Sampai bila-bila pun takkan habis tuan-tuan. Walaupun kita jadi orang Islam yang terbaik. Walaupun kita jadi orang Islam yang paling berakhlak. Kita jadi orang Islam yang tak pernah buat benda salah kat atas muka bumi ni. Orang kafir tetap akan usaha untuk padam cahaya agama Islam. Baik. Saya baru jumpa Kenapa orang kafir dipanggil kafir? Kenapa orang kafir dipanggil kafir? Kerana perbuatan menutup sesuatu, orang yang melakukan perbuatan menutup sesuatu dipanggil kafir ataupun kufar. Cahaya Islam ada. Orang kafir nak tutup cahaya, nak timbus, nak tanam, nak tutup cahaya supaya tak nampak. Perbuatan tu dipanggil kufar. Sebab tu, nak beritahu ni ilmu baru juga ni, saya pun baru perasan, baru jumpa alhamdulillah. Orang penanam-penanam, pekebun-pekebun, petani-petani, Allah Ta'ala panggil mereka juga kufar. Allah Ta'ala panggil petani itu kufar. Sebab apa mereka dipanggil kufar? Kerana mereka mengambus, menimbus, menanam biji benih dalam tanah. Orang tanam sesuatu, nampak tak biji benih? Biji benih tak nampak, dia letak biji benih dalam tanah. Jadi perbuatan menanam, mengambus biji benih dalam tanah dipanggil kufar. Sebab tu orang kafir Allah panggil dia kufar. Kenapa? Mereka cuba nak tutup cahaya. Ni cahaya Allah bagi. Mereka nak tutup, nak padam supaya orang tak nampak cahaya tu. Sebab tu mereka panggil kufar. Tengok surah Al-Hadid. Semua buka surah Al-Hadid ni pun baru bagi saya. Alhamdulillah. Saya pun tak perasan kenapa orang kafir dia panggil kafir. Pertama, kafir itu terjemah dia ingkar lah. Kedua, terjemah kafir itu juga adalah orang yang menutup sesuatu. Jadi pekebun-pekebun, kenapa Allah panggil dia kafir? Kerana mereka menutup biji benih dengan tanah. Okey, tengok muka surat 540. Saya minta semua buka muka surat 540. Yang ada Quran kat depan, buka muka surat 540. Dengar saya baca dulu ayat dia. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun. Lupa beritahu. Muka surat 540 ayat 20. Muka surat 540 ayat 20. Tuan-tuan dengar saya baca sampai perkataan kufar. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad. Kama sali ghaisin a'jabal kuffara nabatuh. Kama sali ghaisin a'jabal kuffara nabatuh. Kuffar kat sini bukan orang kafir Terjemah kufar kat sini adalah the farmer. Pekebun-pekebun. Tuan Haji Tunai boleh tolong baca terjemah dia tak? Tuan Haji Tunai. Ayat 20 surah Al-Hadid ni Tuan Haji Tunai. Katakanlah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu serta berlumba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanam-tanamnya mengagumkan para petani. Mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Okey, cukup. Cukup Tuan Haji Tunai. Perkataan Tuan Haji Tunai terjemah tadi para petani. Ada tak perkataan orang kafir? Tidak ada pun terjemah untuk perkataan orang kafir. Jadi kufar dalam 1, 2, 3, 4, 5. Baris kelima page ni, Quran Nusam Osmani, baris kelima page ni ada perkataan kufar kan? Dia terjemah kufar tu adalah petani, pekebun, penanam. Kenapa petani ada nama dia? Petani dalam bahasa Arab, fallah. Hayya alal fallah. Wahai pekebun-pekebun. Fallah tu pekebun. Petani, fallah, ada sabdu. Adapun tukang cucuk tanam, bahasa Arab boleh juga panggil al-harith. Al-harith, tu tukang tanam, tukang cucuk tanam. Tapi di sini Allah Ta'ala panggil pekebun-pekebun kufar kerana perkataan kufar bermakna menutup sesuatu dengan sesuatu. Mereka menutup biji benih dengan tanah-tanah. Jangan pula lepas ni pergi kat orang-orang yang kerja kebun tu, wahai kufar. Biar dia panggil dia, wahai kufar, jom ke masjid. Dia lempang dengan cangkul nanti baru tahu. Jangan panggil macam tu. Kenapa panggil saya macam tu?
ustaz ajar hari ni, salah satu nama pekebun adalah kufar. Wahai pakcik kufar, jom ke masjid. Jangan panggil macam tu lah. Nanti dia faham lain, kita faham lain, kena lempang dengan dia, saya tak tahu. Okey, baik. Jadi, kenapa orang kafir dipanggil kafir? Balik semula. Orang kafir dipanggil kafir kerana mereka cuba nak padam cahaya Islam. Mereka cuba nak padam cahaya Islam. Sejak bila? Sejak dulu sampai bila? Sampai bila-bila. Tengok surah Baqarah. Kita dah lalu. Kita dah bincang banyak kali ayat tu. Orang kafir ni, musyrikin ke Yahudi ke, mereka nak sangat orang Islam jadi murtad. Tak kisahlah masuk agama apa pun, janji keluar pada agama Islam. Sorry, muka surat berapa hilang? Muka surat 17. Muka surat 17 ayat 109. Muka surat 17 ayat 109, tolong terjemahkan dia. Okey, Puan Siti Nolis. Tolong terjemahkan Puan Siti Nolis. Boleh tak? Ayat 17, page 17 ayat 109. Ramai dalam kalangan ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman menjadi kafir kembali kerana rasa dengki dalam diri mereka setelah kebenaran jelas bagi mereka. Maka maafkanlah dan berlapang dadalah sehingga Allah memberi perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Okey, sekejap Puan Nolis Nampak? Allah Ta'ala kata ayat 109 ni, ramai ahli kitab nak buat kamu kafir balik. Sampai bila? Sampai bila-bila? Itu satu. Puan Nolis, tolong buka page 16 ayat bawah sekali. Puan Nolis. Tadi 17 ni 16, ayat bawah sekali. Page 16 105. Orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepada kamu sesuatu kebaikan dari Tuhanmu. Tetapi secara khusus Allah memberikan rahmatnya kepada orang yang dia kehendaki. Dan Allah Maha pemilik kurniaan yang besar. Okey. Allah Ta'ala kata orang kafir, ahli kitab ke, musyrikin ke, mereka tak suka kamu dapat kebaikan. Mereka tak suka kamu beramal dengan Islam. Mereka tak nak kamu jadi orang Islam yang baik. Mereka tak nak kamu jadi orang Islam yang sempurna. Jadi ulama kata, berdasarkan ayat ni, mereka nak padam cahaya Allah. Apa cahaya Allah? Pertama sekali agama Islam, cahaya Allah. Orang Islam bila dia beramal, orang Islam bila dia beramal, cahaya amal. Bila dia baca Quran, ada cahaya Quran. Bila orang Islam amalkan sunnah Nabi, cahaya sunnah Nabi. Jadi, orang kafir kalau boleh, ni penerangan Dr. Hamka bagus. Orang kafir kalau boleh nak padam cahaya itu 100%, agar orang Islam ni mati semua boleh, ataupun orang Islam keluar pada agama Islam. Tu yang mereka nak. Kalau mereka tak dapat capai kehendak mereka yang dua ni, mereka dapat buat orang Islam tak amal agama Islam pun dah cukup baik dah. Orang tu masih Islam. Orang tu masih namanya bin atau binti. Orang tu namanya masih Muhammad kat depan. Orang tu namanya masih lagi dalam IC tulis Islam kat IC dia. Tapi amalan-amalan Islam tak ada langsung dalam kehidupan dia. Namanya Islam lagi. Muhammad ... bin Muhammad ... al lagi kat belakang. Macam-macam al lagi lah namanya tu. Tapi semayang tak, puasa tak, tutup aurat tak, apa lagi? Apa yang Islam suruh buat semua orang tu tak buat. Orang kafir dia kata, walaupun aku tak boleh padamkan cahaya Islam 100% dalam hidup dia, at least aku hilangkan cahaya amal dia, cahaya baca Quran, cahaya doa-doa Nabi, cahaya amal-amal lain pun dah cukup. Nampak? Hari ni orang Islam ramai kan? Yang murtad tu adalah, na'udzubillah, yang murtad tu. Tapi yang tak murtad ni, yang tak murtad tapi tak ada amal langsung. Itu pun kenapa? Pertama sebab syaitan lah. Yang kedua kerana orang kafir mereka sentiasa nak padam cahaya amal-amal pada orang Islam. Sibukkan dengan duniawi. Sibukkan dengan nak rumah besar, nak kereta besar, nak bergaya tu, nak bergaya ni. Jadi kena kerja lebih.
Bila kena kerja lebih, tidak ada masa untuk bagi ibadat lebih. Sibukkan dengan hiburan pula. Balik kerja nak hibur-hibur pula. Nak kena tengok TV, nak kena dengar radio, nak kena tengok sukan. Ya, betul kan? Dia sibuk dengan sukan, sibuk dengan hiburan, sibuk dengan keduniaan. Okey? Sampai langsung tidak ada masa untuk amal agama. Mereka telah pun berjaya walaupun kita belum murtad. Kita belum keluar agama Islam. Tapi bila kita telah tinggalkan ajaran Islam, mereka telah pun berjaya. Okey, baik. Kalau dalam khutbah Jumaat, bila entah, mereka guna 5S kan? Sport, screen. Okey, sport, screen. Lupa dah apa lagi. Set. Okey, sport, screen, set, song. Satu lagi, smoke. Smoke. Sport, screen, set, song, smoke. Sibukkan dengan sukan. Betul kan? Sukan 2 pagi start. Sukan tu start 2 pagi. Barcelona lawan Selangor 2 pagi. Nak kena tengok lah. Jadi start 2 pagi tengok bola, tidur pukul 4. Boleh bangun subuh. Jangan harap bangun subuh. Screen, macam-macam cerita keluar. Cerita tu keluar, cerita ni keluar kat wayang. Sekarang tak payah tengok wayang kat telefon, macam cerita boleh tengok. Okey, set. Macam-macam lah. Gambar perempuan seksi dan sebagainya. Itu semua mereka punya usaha. Yang keempat, song. Lagu, macam-macam lagu lah. Lagu tu, lagu ni, lagu Korea pun sibuk nak hafal budak-budak muda kita. Quran tak baca, tak pandai baca lagi. Tapi lagu Korea 4-5 biji dah ingat. Faedah tak ada langsung. Sibuk. Bila sibuk macam tu. Yang kelima, smoke. Bila manusia sibuk dengan rokok, lepas rokok pergi benda lain. Lepas tu berisap tinggi lagi, isap benda yang lagi teruk, lagi khayal. Maka bila manusia sibuk dengan 5S ni, maka manusia kurang masa untuk amal agama. Walaupun namanya Islam, walaupun namanya masih lagi ada benti depan dia contoh, tetapi amal agama langsung tak ada dalam kehidupan dia. Baik, dalam ayat ini ada 2 perkara. Pertama, Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, orang kafir akan usaha padam agama Islam. Yang kedua, Allah Ta'ala kata, Allah enggan melainkan tetap sempurnakan agama Islam walaupun orang kafir tak suka. Jadi seolah-olah kita macam tak payah buat apalah kan. Allah Ta'ala kata orang kafir itu akan padam agama Islam. Orang kafir akan usaha untuk padam agama Islam. Dan Allah akan pelihara, tetap akan sempurnakan agama Islam. Jadi saya tak buat apa-apa lah. Jadi seolah-olah dalam ayat ni, dalam ayat ni kan, orang kafir dengan Allah Ta'ala je lah. Orang kafir nak padam agama Islam, Allah Ta'ala takkan biarkan dia padam, Allah sempurnakan agama Islam. Jadi saya, payahlah sebab Allah buat kerja dia. Orang kafir biar dia buat kerja dia, dia nak hancurkan agama Islam. Tu kerja dia. Allah Ta'ala buat kerja dia, pelihara agama Islam supaya tak hancur. Jadi aku, tak payah. Hidup makan nasi macam biasa, tidur macam biasa, mandi pergi sekolah macam biasa, cukup. Tak. Ini Allah Ta'ala cerita benda-benda yang akan berlaku. Apa yang akan berlaku? Orang kafir akan sentiasa usaha hancurkan Islam dan Allah Ta'ala akan sentiasa menangkan Islam. Itu Allah cerita benda akan berlaku. Kamu, tugas kamu bukan tunggu biar tengok saja benda ni berlaku. Tugas kamu orang Islam bukan tunggu biar tengok je lah benda tu berlaku. Tugas kamu kena pastikan orang kafir tak berjaya padam cahaya Islam. Tugas kamu kena pastikan orang kafir tak berjaya memadam sedikit pun cahaya Islam. Itu tugas kamu. Kita ini dengar hadis Nabi. Ada hadis Nabi kata nanti akhir zaman akan berlaku zina. Banyak berlaku zina. Akhir zaman banyak berlaku pembunuhan. Kita pun bila dengar berita tentang zina kat surat khabar, dengar berita tentang pembunuhan kat surat khabar, kita berkata apa dia? Memang Nabi cakap dah akan berlaku akhir zaman. Biar je lah. Salah kefahaman macam tu. Nabi cakap banyak berlaku, Allah cakap benda ni akan berlaku. Itu kita panggil hadis-hadis atau ayat-ayat tentang takwini. Takwini adalah hadis-hadis ayat-ayat menceritakan benda akan berlaku. Manakala banyak ayat-ayat lain, banyak hadis-hadis lain yang menceritakan tentang takmiri, perintah-perintah. Satu takwini, satu lagi takmiri ataupun tasyri'i. Takwini berasal dari perkataan kun fayakun. Allah Ta'ala cakap, nanti akan berlaku macam ni. Nanti aku buat macam ni. Itu takwini. Satu lagi tasyri'i ataupun takmiri. Perintah-perintah. Dalam ayat ni, kalau kita tengok secara literal ayat kita tadi, kita tak payah buat apa. Kita buat bodoh je lah. Sebab orang kafir nak padam cahaya, Allah akan sempurnakan cahaya Islam. Jadi kita buat kerja masing-masing.
Salah. Dalam hadis ni tidak ada tasyri'i. Tidak ada perintah untuk kita. Sedangkan dalam ayat-ayat yang lain, hadis-hadis yang lain, banyak perintah untuk kita. Banyak perintah untuk kita. Berjihadlah menentang mereka. Berjihadlah menentang mereka. Lawanlah mereka. Perangilah mereka. Itu yang kita kena tengok. Yang tasyri'i kita kena tengok. Jangan tengok yang takwini. Bila baca surat gambar tentang banyaknya zina, kita berkata, biarlah. Dah memang Nabi kata banyak berlaku zina akhir zaman. Salah. Kita hanya tengok takwini. Kita kena tengok apa tasyri'i, apa syariat suruh. Bila kita tengok zina banyak berlaku, punah banyak berlaku, apa syariat suruh? Syariat suruh cegah. Syariat suruh nasihat sampaikan. Itu baru betul. Sama juga dalam ayat ni. Allah Ta'ala kata orang kafir banyak nak padam cahaya agama Allah dan Allah tak akan biar mereka padam. Allah sempurnakan agama Allah. Jadi kita kata, biarlah. Orang kafir buat kerja dia, Allah buat kerja dia. Aku buat kerja aku masing-masing. Tak. Jangan tengok ayat ni saja. Tengok apa perintah Allah pada kita ayat lain. Allah kata, jahidhum. Berjihadlah. 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 Lawanlah. Perangilah. Itu yang kita kena tengok. Okey, katakanlah. Saya tak nak terlibat langsung. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala akan sempurnakan cahaya dia. Jadi saya nak buat ke, tak nak buat ke, nak berjihad ke, tak nak berjihad ke, cahaya Allah tetap akan sempurna. Agama Allah tetap akan sempurna walaupun orang kafir tak suka. Tapi ingat, beruntunglah orang-orang yang Allah pilih dia, Allah gunakan dia, Allah ambil masa dia, Allah ambil dia punya tenaga dia, wang ringgit dia untuk jayakan agama Allah. Betul kan? Kita semua ramai tak nak jadi ustaz, malas belajar agama, jadi ustaz gaji murah. Kerja mendalam gaji tinggi sikit. Contoh. Allah Ta'ala tak heran pun. Kamu tak nak jadi ustaz dah. Kamu tak nak mengajar agama dah. Allah tak heran pun. Allah boleh pilih orang kafir yang sebelum ni benci Islam, masuk Islam, belajar agama, jauh lagi baik ilmu pada kita, mengajar agama. Contoh. Ustaz-ustaz tak nak mengajar agama. Dah lah ni gaji murah. Kerja mendalam gaji besar sikit. Contoh lah. Allah Ta'ala tak heran pun. Kamu tak nak terlibat dalam penyebaran ilmu agama, tak nak terlibat dalam menyampaikan agama. Allah tak kebuluh sikit pun pada kamu. Allah boleh pilih orang lain. Allah boleh pilih orang lain yang masuk Islam, belajar agama lagi baik pada kamu, sebarkan ilmu agama lagi bagus pada kamu. Jadi soalannya kat sini, kita nak ke, kita tak nak terlibat ke, nak terlibat ke, tak nak terlibat ke, agama Allah tu tak akan sempurna. Agama Allah tu tak akan sempurna satu masa nanti. Kita tak nak buat, Allah boleh pilih orang lain buat. Jadi, libatkanlah diri kita dalam golongan orang-orang yang menyempurnakan agama Allah. Bukan semayang saja, bukan puasa, semayang tajuk malam-malam saja. Tak. Kita sumbangkanlah harta benda, masa, jiwa untuk ajak orang lain sempurnakan agama Allah Ta'ala juga. Kita mungkin tak mampu nak pergi, kita boleh bagi sumbangan duit, kita bagi sumbangan kenderaan, kita bagi sumbangan pakaian untuk orang yang berjuang, berjihad jalan Allah Ta'ala. Kita semayang, kita saja. Kita puasa untuk kita saja, untuk agama Allah. Apa kita punya apa? Kita punya usaha, apa kita punya sumbangan untuk agama Allah. Saya semayang tahajud, itu untuk awak seorang. Saya khatam Quran seminggu sekali, itu untuk awak. Saya, macam-macam saya lagi lah. Masalahnya ialah, sumbangan untuk agama ialah awak buat untuk orang lain yang mat agama. Itu cerita dia. Sebab tu, bukan nak puji diri sendiri, bukan nak angkat kerja ustaz-ustaz ni. Nabi kata, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Orang paling baik dari sudut amalnya dan paling baik dari sudut pahalanya adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Orang belajar Quran dan menyampaikannya. Itu orang paling baik. Sebab dia bukan untuk dia seorang. Dia buat untuk orang lain. Dengan sebab dia orang lain pandai baca Quran. Dengan sebab dia orang lain boleh hafal Quran. Dengan sebab dia orang lain amal Quran. Itulah yang terbaik. Itulah kerja terbaik. Jadi orang yang Allah pilih dia untuk terlibat di kalangan orang-orang yang menjayakan agama Allah, itulah orang yang beruntung. Jadi kita nak buat, kita beruntung. Kalau tak nak buat, agama ni tetap akan maju berjaya satu hari nanti. Cuma soalnya adalah kita terlibat atau kita tidak terlibat. Banyak cara nak sumbangkan. Banyak cara nak sumbangkan. Sumbangkan harta benda boleh, kita sumbangkan tenaga kita boleh, contohlah. Macam-macam kita boleh buat. Okey, baik. Sebab tu sahabat-sahabat doa pada Nabi. Antara doa sahabat pada Nabi. Antara doa sahabat ialah
Allahumma stakhdimna li khidmati dinik. Ya Allah, gunakanlah kami untuk berkhidmat pada agamamu. Gunakanlah kami untuk khidmat pada agama. Kita ni digunakan. Allah Ta'ala gunakan kita untuk khidmat pada agama Allah. Baguslah. Kalau tak, kita ni digunakan oleh hawa nafsu untuk sibuk cari dunia. Hawa nafsu guna kita untuk buat dunia. Tak ada faedah juga. Lebih baik kita ni dipergunakan. Kita dipergunakan, ya, oleh siapa? Oleh agama, Masya Allah. Daripada kita dipergunakan oleh hawa nafsu untuk sibuk dengan dunia memanjang, lebih baik kita dipergunakan oleh Allah untuk sibukkan diri menyebarkan agama Allah. Seterusnya, ayat seterusnya, kuah dia lah. Sorry ya, tengok muka surat 118. Tak silap saya 118. Surah Al-Ma'idah. Allah kata setiap kali orang kafir nyalakan api peperangan untuk hancurkan Islam, Allah padam. Muka surat 118. Okey. Ayat 64. Orang kafir setiap kali dia mengeluarkan api fitnah, Allah padam. Tolong terjemahkan dia. Saya rasa semua dah terjemah dah. Kan siapa yang belum lagi? Okey. Puan Mazia, ada Puan Mazia? Tak ada. Okay, tak apa. Puan Hayati, tolong terima Puan Hayati. Boleh Puan Hayati? Muka surat 118 ayat 64. Dan orang-orang Yahudi itu berkata, tangan Allah terbelenggu, sebenarnya tangan mereka lah yang terbelenggu dan mereka pula dilaknat dengan sebab apa yang mereka telah katakan itu. Bahkan kedua tangan Allah sentiasa terbuka. Dia memberi rezeki sebagaimana dia kehendaki, dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu daripada Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. Dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sehingga hari kiamat. Setiap kali mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya. Dan mereka dah. Every time, cukup. Terima kasih Puan. Every time they set fire. Dalam mereka tulis fitnah. Every time they set fire, fitnah, to war, Allah, tak kerti nak sebut lah. EXTINGUISH. Allah padamkannya. Maksudnya Allah padamkannya. Setiap kali mereka menyalakan api peperangan untuk buat kalahkan orang Islam. Untuk buat orang kafir lain benci orang Islam, Allah Ta'ala akan padamkan api tersebut. Maksudnya, orang kafir sampai bila-bila pun, walaupun mereka ada senjata tercanggih, paling canggih, mereka takkan mampu menghancurkan orang Islam sehingga ke akar umbi. Orang kafir takkan mampu menghancurkan Islam sehingga ke akar umbi. Mereka boleh bunuh orang Islam, mereka boleh hancurkan negara Islam, tapi takkan mampu untuk membunuh, menghancurkan 100%, mereka takkan mampu. Tengok muka surat 101. Muka surat 101, surah An-Nisa. Kita dah lalu ayat ni, kita ulang kaji balik. Okey. Ayat 141 ya. Tolong baca Puan Ina, boleh Puan Inun? Muka surat 101 ayat atas sekali. Okey, Allah tak akan bagi jalan pada orang kafir ya. Dengar? Dengar, alhamdulillah dengar. Mereka yang munafik itu ialah orang-orang yang sentiasa menunggu-nunggu berlakunya sesuatu kepada kamu. Maka kalau kamu mendapat kemenangan dari Allah dalam sesuatu peperangan, berkatalah mereka kepada kamu, bukankah kami turut berjuang bersama-sama kamu? Oleh itu kami juga berhak menerima bahagian dari harta rampasan perang. Dan jika orang-orang kafirmu pula mendapat bahagian yang menguntungkan dalam peperangan, berkatalah mereka kepada orang-orang kafir itu, bukankah kami turut membantu kamu dan mempertahankan kamu dari serang balas orang-orang yang beriman dengan mendedahkan rahsia perpaduannya. Maka Allah akan menghakimi di antara kamu semua pada hari kiamat. Dan Allah tidak sekali-kali akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk membinasakan orang-orang yang beriman. Allah sekali-kali penutup dia tu.
Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk membinasakan orang beriman. Allah never will grant to the disbelievers a way to triumph, triumph, over the believers. Orang Triumph. 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 Macam mana sebut dia? Triumph. 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 Macam Donald Trump pun ejaan dia. Triumph. Triumph. Biar pilah. Okey. Apa triumph tu Tuan Haji Tunai? Triumph tu? Memenangkan. Memenangkan. Allah tidak akan memenangkan orang kafir ke atas orang Islam sampai bila-bila. Maksudnya Allah Ta'ala tak akan buat orang kafir dapat menghapuskan orang Islam 100%. Walau mereka memiliki senjata tercanggih, ke tentera yang paling ramai, bom-bom yang hebat-hebat, mereka tak akan mampu untuk menghancurkan Islam 100%. Okey, dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Innallaha zawaliyal arda masyariqal ard wa magharibaha." Sesungguhnya Allah Ta'ala, Nabi kata, telah menetapkan untukku bumi timur dan barat. Apa maksud hadis ni? Allah Ta'ala dah tentu dah satu masa nanti timur dan barat semua akan jadi milik orang Islam. Wa saya beluru mulku zalika ummati ma zuwiyali binha. Umat aku nanti akan dapat apa yang Allah Ta'ala telah tentukan untuk aku. Apa maksud hadis tu? Allah Ta'ala cakap pada Nabi, nanti bumi ni timur barat akan jadi milik orang Islam. Semuanya akan dimiliki oleh orang Islam. Nanti. Dan umat aku nanti, zaman Nabi tak berlaku. Zaman Nabi tak berlaku. Zaman Nabi Muhammad tak berlaku seluruh timur barat milik orang Islam. Betul kan? Satu masa nanti akan datang satu dunia semua milik orang Islam. Semua orang akan jadi orang Islam. Bila zaman tu? Zaman lepas Dajjal, lepas Ya'juj nanti, satu dunia semua akan jadi milik orang Islam. Masa itulah masa Nabi SAW balik dakwah. Anak dia tengok baju kotor, berdarah, dalam kasut penuh darah. Anak dia menangis. Siapa anak dia? Fatimah. Maka Nabi kata, wahai anakku, agama yang ayah kamu bawa ni nanti akan masuk dalam semua rumah-rumah. Rumah batu, rumah kayu, rumah daripada kulit semua akan masuk. Itu tak berlaku lagi. Maksudnya akan datang satu masa nanti Islam akan sempurna 100%. Lepas pada tu akan timbullah golongan yang mula kafir, syirik, durhaka pada Allah. Lalu Allah Ta'ala hantar angin membinasakan orang Islam semua mati, tinggal geng-geng kafir saja masa tu. Masa itulah Allah Ta'ala kiamat kata bumi ni. Jadi kita zaman tu tak berlaku lagi. Kita boleh terlibat. Contoh ada orang tanam pokok, tanam biji benih. Orang tanam biji benih, ambil masa sikit lagi, sorry. Ada orang tanam biji benih. Okey? Biji benih, pokok durian. Satu masa nanti mungkin 10 tahun, 20 tahun durian tu akan mengeluarkan buah. Durian tu akan mengeluarkan buah. Contohlah ni kan. Jadi orang tu dia ratakan tanah, dia gemburkan tanah, dia letak biji benih, dia tanam, dia tinggal. Kita ni tolong apa? Siram air. Sekali dua siram air. Bila biji benih pokok tu besar, keluarkan buah, kita terlibat tak dalam orang yang menjayakan pokok tu sampai keluar biji benih? Kita terlibat. Walaupun kita tolong siram air 2 kali. Pokok durian yang dia tanam tadi tu, kita tolong siram air 2 kali je. Contoh, 2 kali siram air. Walaupun kita tolong siram air 2 kali, bila pokok tu dah keluarkan hasil, kita terlibat juga sebenarnya. Ataupun masa mula-mula nak tanam, kita tolong cangkul-cangkul tebas, buang dia punya semak samun. Pok tanam biji benih. Kita terlibat juga dalam menjayakan pokok tu tadi. Apa maksud saya? Maksud saya ialah, kadang-kadang kita buat sikit nampak tak ada efek. Kita tolong hantar orang nak pergi belajar agama, contoh. Kita sponsor RM10 duit tiket flight belajar agama, contoh. RM10 tiket flight kita sponsor dia belajar agama 10 tahun, 20 tahun kat Mekah ke, belajar agama kat Mesir ke, contohlah kan. RM10 je kita bagi duit tiket dia RM1,000 lebih, kita bagi RM10 je. RM10 kita tu bagaikan secawan air kita tolong tuang pokok tu. Jelas kita tolong tuang biji benih tu, kita tolong tuang air je. Selepas 20 tahun, pokok tu besar, keluarkan hasil dengan baik. Kita terlibat juga sebenarnya dalam pokok tu tadi. Awak buat apa kat pokok tu? Saya tolong siram 2 kali.
Jangan anggap tak ada apa. Benda tu ada kesan juga. Yang ruginya siapa tahu? Masa pokok durian tu ditanam, disemai, diratakan tanah dia, dia tolong juga, tolong tengok saja. Dia tolong tengok masa pokok tu ditanam, disemai, disiram air, dia tolong tengok. Lepas 2 tahun keluar buah, dia pun cakap, aku tengok masa orang tanam tu dulu. Tengok saja tak dapat apa faedah, tuan-tuan. Tolong siram air, dapat juga faedah dia. Kalau kita sendiri yang tolong cangkul, tolong tanam, tolong siram, tolong tebah kawasan, tolong bajakan, lagilah kita berhak ke atas pokok tersebut. Satu ayat lagi ya. Kuah dialah, last ayat last, kuah dialah Allah. Allazi yang arsala telah mengutus rasulahu, rasulnya Nabi Muhammad lah, bi dengan al-huda petunjuk, wah dan dini agama al-haq yang benar, agama al-haq yang benar, li untuk supaya agar yuzhirahu dia memenangkannya, dia memenangkannya. Dia memenangkan agama Allah. Itulah Allah hantar Nabi untuk dia memenangkannya, agama Nabi ini ala ke atas ad-din agama kullihi keseluruhannya walaupun kariha membenci al-musyrikun, orang-orang musyrikin. Okey, last terjemahkan dia. Puan Rohaya Muhammad Syuaib, tolong terjemahkan Puan Rohaya, boleh tak ayat 33 ni, ayat terakhir kita hari ni? Boleh. Dialah yang telah mengutus Rasul dengan petunjuk dan agama yang benar untuk dia menangkannya ke atas agama keseluruhannya walaupun membenci orang-orang musyrikin. Okey. Allah Ta'ala kata, ayat tadi, Allah tetap akan sempurnakan agama dia walaupun orang kafir tak suka ayat tadi. Ayat tadi Allah Ta'ala kata, Allah tetap akan sempurnakan cahaya agama Allah walaupun orang kafir tak suka. Jadi ayat sekarang Allah Ta'ala kata, apa first step yang Allah Ta'ala akan buat untuk menyempurnakan cahaya agamanya? Step pertama yang Allah Ta'ala akan buat adalah dengan cara menghantar Nabinya dengan bawa petunjuk dan kebenaran. Allah Ta'ala boleh je. Allah Ta'ala Maha Kuasa kan? Allah Ta'ala boleh je. Okey, sekarang saya nak semua orang beriman. Dia pun sebut kun fayakun. Contohlah. Maka semua orang beriman. Boleh tak? Boleh. Semua orang yang kafir tiba-tiba otomatik jadi Islam. Otomatik jadi ibadat pada Allah. Boleh tak? Boleh. Allah Ta'ala nak bagi peluang pada kita sebenarnya untuk joinkan diri kita terhadap usaha-usaha menjayakan agama Allah. Jadi first step yang Allah Ta'ala nak buat ialah Allah hantar Nabi dulu. Allah hantar Rasul dia bawa petunjuk dan juga agama yang benar. Petunjuk tu Islam, Quran, hadis, agama yang benar untuk memenangkan agamanya atas semua agama lain. Jadi banyak agama lain selain Islam kan, Yahudi, Nasrani, Majusi, Buddha, Hindu dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala hantar Nabi bawa agama tu untuk memenangkan agama Islam atas semua agama lain. Baik, seolah-olah ayat ini nak beritahu bahawasanya saya orang kaya. Contohlah ni contoh, saya orang kaya. Saya nak buat masjid tu harga 1 juta. Saya boleh je guna duit saya semua sekali. Saya ambil bank saya, dalam bank saya ada 24 juta. Contohlah. Ni contoh. Tapi tolonglah Amin dah latih nak juga jadi kaya. Contohlah. Okey. So, dalam bank ada 24 juta. Saya boleh je keluarkan 1 juta daripada bank saya buat masjid. Puan-puan siap-siap sekata. Boleh? Saya bayar kat korektor buat semua. Boleh? Boleh je kan? Tapi saya nak bagi peluang untuk orang lain dapat stok pahala juga. Saya pun kata, saya nak buat masjid ni harga 1 juta. Ada siapa-siapa nak bagi sumbangan tak? Bagilah. RM10 ke RM5 ke? Contoh. Jadi bila saya bagi peluang tu ramai orang. Okey ni ustaz ni RM10 pada saya. RM5 daripada saya. RM15 pada saya. Contohlah kan. Jadi duit-duit yang saya dapat sumbangan tu, saya sekalikan dengan duit saya top up sikit beri cukup juta, dapat sebuah masjid. Jadi orang guna masjid tu, orang ibadat, solat, baca Quran, iktikaf kat masjid tu, bukan saya seorang dapat pahalanya. Tuan-tuan yang spend RM5, RM10, RM15 dapat tak? Dapat juga pahalanya. Sama juga dalam ayat ni. Allah Ta'ala boleh sempurnakan agama Allah
walaupun tak hantar Nabi, walaupun tak guna sahabat-sahabat, walaupun tak guna malaikat, Allah Ta'ala boleh buat semua orang beriman atas muka bumi. Boleh tak? Boleh. Tapi Allah Ta'ala nak bagi peluang kita buat pahala lebih. Allah Ta'ala bagi peluang kita dah dapat darjat lebih kat syurga. Allah Ta'ala buat ada orang yang menentang. Allah Ta'ala buat ada orang tak suka. Allah Ta'ala buat ada orang kutuk Islam, ngata Islam. Maka kita lah yang kena usaha untuk jawab balik, untuk terangkan pada mereka, untuk cakap dengan lemah lembut pada mereka, untuk bagi nasihat mereka. Allah bagi peluang pada kita. Ini maksud ayat ini. Allah Ta'ala bagi peluang pada kita untuk kita menjayakan agama Allah. Kita nak terlibat, tak nak libat, tak nak terlibat, terpulang pada kita. Saya buka tadi sumbangan. Tuan-tuan nak bagi? Alhamdulillah. Tuan-tuan tak bagi? Saya tak kisah pun. Saya dah ada 1 juta. Saya boleh je penuh duit saya seorang. Contoh. Jadi sama juga. Kita nak terlibat atau tak nak terlibat, Allah Ta'ala tetap akan menjayakan agama Allah, menyempurnakan agama Allah. Untunglah orang terlibat, rugilah orang yang tidak terlibat. Benda ni, Nabi kata, Allah kata tetap akan berlaku walaupun orang musyrikin tak suka. Orang Eropah sana, belah-belah negara kafir barat sana, duk kutuk-kutuk Islam kan hari ni. Apa berlaku? Bilangan orang Islam makin bertambah kat negara mereka. Apa sebab? Pertama, orang luar masuk Islam. Pertama, orang bukan Islam masuk Islam ramai kat negara-negara belah-belah Eropah tu kat hari ni. Yang kedua, orang Islam ni, orang-orang mak saleh ni, kebanyakan mereka tak suka anak ramai. Kebanyakan mereka anak paling ramai 2 orang. Mak saleh ni, betul kan? Jadi kalau tengok family tree mereka, sekata je. Ayah mak dapat anak seorang. Seorang kahwin, jadi 2 orang pula. Contohlah. Jadi family tree mereka lambat berkembang. Kita kata carta keturunan mereka lambat berkembang. Sebab mereka anak tak ramai. Paling ramai seorang 2. Tu tak cerita yang kahwin sejenis. Kahwin sejenis lagi tak ada anak. Okay? Yang kahwin biasa pun anak seorang je, 2 orang paling ramai. Mereka tak minat ataupun kurang minat anak ramai. Macam-macam alasan mereka lah. Jadi kumpulan orang kafir ni pembiakan ataupun berkembang keluarga mereka tak besar. Orang Islam ni anak 7, 8, 9, 10 kalau jenis pak-pak Arab yang duduk kat US, pak-pak Arab yang duduk kat London tu, Arabnya, Pakistannya yang duduk kat London tu anak 9, 10, 9, 10. Jadi orang Islam bila anak dia ramai, bila anak dia ramai, kahwin nanti lagi ramai. Jadi kita kata orang Islam punya carta keluarga tu mengembang macam ni. Di satu masa nanti, walaupun orang kafir, Perdana Menteri mereka, orang besar-besar mereka kutuk Islam, satu masa nanti negara mereka, orang Islam akan lebih ramai. Orang Islam akan semakin banyak. Orang Islam akan jadi golongan majoriti kat negara mereka. Jadi Allah Ta'ala kata, walaupun mereka tak suka, walaupun mereka benci, kafir, musyrikin benci, Allah Ta'ala nak jayakan, tetap Allah Ta'ala jayakan. Semasa berlaku 9/11, 2011 kan? 2009. Masa berlaku 9/11 tu, apa berlaku? Buku yang paling laris terjual adalah terjemahan Al-Quran. Buku yang paling laris terjual masa tu adalah buku terjemahan Al-Quran. Mereka reka kisah 9/11 tu, tak kisahlah apa pun. Tujuan mereka supaya orang makin benci, orang makin anggap Islam pengganas, orang makin anggap Islam ni jahat. Tapi kesannya adalah orang semakin nak tahu tentang Islam. Saya dah tengok satu dokumentari, hari ni peningkatan banduan-banduan dalam penjara kat US masuk Islam secara mendadak. Ramai banduan-banduan masuk penjara. Ramai banduan-banduan masuk Islam dalam penjara-penjara di US. Masya Allah. Jadi Allah Ta'ala tetap akan sempurnakan agama Allah satu masa nanti. Orang masuk Islam ramai. Orang Islam beranak ramai. Itu semua akan menyebabkan kuantiti bilangan orang Islam bertambah luar negara. Tak cerita lagi orang Islam yang kahwin ramai. Bini 4 orang, setiap seorang anak 8. 32 orang anak. Masya Allah. Jadi bagus kahwin ramai sebenarnya. Salah satu tujuan dia nak meramaikan orang Islam atas muka bumi ni. Walaupun puan-puan tak setuju, tapi itu salah satu cara lah sebenarnya. Boleh saya katakan cara juga. Boleh ya? Jangan marah Puan Hayati dan semua sahabat-sahabat lain, boleh? Okey, baik. Kita berhenti sini dulu ya. Kita akan sambung minggu depan insya-Allah. Okey, minggu lepas hari Jumaat, saya dah mengajar ceramah kat surau saya. Ada kaitan dengan ayat 91 kita hari ni. Ayat 30 kita hari ni. Ayat 30 ada kaitan. Jadi insya-Allah lepas ni ataupun bertakaran sikit saya akan share video ceramah tu lah
Kalau tuan-tuan ada masa, ada kesempatan boleh tengok insya-Allah. Okey, baca doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna al-jannah bi syafaatil Qur'an ya dzal fadli wal ihsan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an wa rizqan mubarakan wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak semua. Mohon maaf salah silap kalau ada. Jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Terima kasih Puan Hayati, host kita setiap minggu. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Sama-sama. Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.